بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا بم تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وما توفيقي إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah hidayah, inayah, kecintaannya juga. Bertemu lagi kita pada hari ini menyambung perkongsian kita tentang salah satu dasar agama yang sangat penting dalam hidup kita, itu dasar ketauhidan. Melalui buku kita, kitab kita, Allah Syariat dan Hakikat Satu Penghuraian. Terlebih dahulu, salawat dan salam tak terhingga pada yang besar pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salam kecintaan, kerinduan buat para ummahatul mukminin, para ahlul bait, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, para tabi'in, para tabi'in, para salafus salih, para awliya illah, para ulama yang hak, mutaqaddimin, mutaakhirin, sekalian para guru kita, khususnya Mbak Ahli Walid Al-Malik kita, juga sekalian ahli silsilahnya, khususnya moyang kita Tok Mulang Manis, moyang kita Tok Pau, moyang kita Tok Baghdadi, juga moyang kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga sekalian ibu bapa kita, sekalian ahli keluarga kita, adik-beradik kita, sanak saudara kita, kaum kerabat kita, sekalian muslimin muslimat, jangan tetangga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah mati maupun yang masih hidup, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita buka surat 84 dah. Okay, sudah berada di penghujung kitab kita. Untuk round yang keberapa tak tahu dah. Kita ulang dari atas lah kan? Ulang dari atas sikit kesinambungan dia. Surat 84. Ketika berzikir, ini kita merujuk kepada perbincangan kita pada minggu lepas tentang martabat zikir, martabat permulaan, pertengahan dan golongan yang mencapai. Bukan bilangan yang dipentingkan, bukan bunyi yang dipentingkan, tetapi renungan dalam jiwa sehingga hakikat la ilaha illallah terbuka dalam mata hatinya. Dalam kita beramal, berzikir tadi, bukan bilangan menjadi sasaran utama kita. Bukan cara kita berzikir itu, kaedahnya, bunyinya, rentaknya. Tapi yang paling penting adalah renungan dalam makna tadi. Sebab tu kalau kita berzikir, kita tasbih, tahlil dan tahmid katanya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tak salah, boleh juga dah. Tetapi kena ada renungan dalam mata batin kita. Baru jadi setengah orang tu daripada tasbih di bibir sajalah subhanallah, 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 tapi tidak ada kefahaman padanya. Itu jadi tak sapa masuk tu. Yang penting sekali bukan sebutannya sebenarnya, bukan sebutan kalimah zikir pun. Kalimah tu membantu, tapi yang paling penting apa yang kita faham, apa yang terjejak dalam hati kita. Itu yang paling dikendaki. Jadi ibu sekalinya adalah pada kalimah la ilaha illallah. Sebab di situlah kita menafikan segala hak yang ada pada diri kita dan menisbatkan segala itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab memang kita tidak ada apa-apa. Itu yang pentingnya. Bilangan berapa, gaya macam mana, itu hanya orang kata kaedah. Yang penting siapa masuk. Kat mana boleh siapa masuk? Contohnya waktu pagi, kalau buat gaya pun, gaya mendayu tidur kita kalau zikir, tak siapa masuk. Jadi mungkin kena gaya rock kata.
Tapi kalau waktu lain mungkin gaya rock tak sesuai, tapi gaya mendayu mencapai maksud. Jadi mana-mana kita tahu hal ehwal diri kita kalau kita zikir sendirian. Kalau berjemaah lain. Berjemaah kena ikut imam, kena ikut pemimpin zikir itu bagaimana. Begitu juga solat, bukan bilangan rakaat. Bilangan solat menjadi ukuran, tetapi kedapatan menyaksikan hak Allah di dalam ibadah itu. Yang jadi ukuran utama kita bukan banyak sembahyang, tapi hak mana? Sembahyang hak mana? Hak ada nampak hak Tuhan dalam sembahyang kita. Nampak kehinaan diri kita, nampak kefakiran diri kita, nampak kedaifan diri kita. Dalam sembahyang mana? Kalau sikit nampak dah, memadai dah. Tapi kalau banyak juga nampak, itu lagi baik. Tapi kalau banyak tak nampak benda-benda, tak sampai masuk jugalah. Itu kan. Jadi kita tahu diri kita kan ni. Kadang perlu buat banyak baru nampak. Ada orang macam tu. Kalau buat sikit tak nampak, kena buat banyak baru nampak. Jadi kita kena buat banyak lah. Contohnya, apabila hak Allah terbuka, maka hilanglah hak diri, melainkan menyaksikan dirinya adalah hak Allah dalam genggaman Ar-Rahman. Dalam Asma'ul Husna Ar-Rahman Allah. Itu maksud dia. Kalau kita betul beramal hingga datang kebenaran, Allah melimpahkan cahaya dalam hati kita, akhirnya kita melihat segalanya adalah hak Allah pada mata batin kita. Itulah semuanya dalam kasih sayang Tuhan juga. Kuncinya ibunya adalah pada Ar-Rahman Allah, kasih sayang Tuhan. Belajar pandang situ jadi dah sebenarnya. Belajar pandang semuanya kasih sayang Tuhan. Ini macam kita boleh mari pagi ni walaupun waktu sejuk, hujan, dapat kita melupakan masa juga. Itulah kasih sayang Tuhan pada kita. Sedangkan ada orang lain sedap tarik selimut, dia kata diuzurkan. Cara masing-masing. Okay? Memfanakan hak diri dalam hak Allah adalah wajib. Okay? Menghilangkan hak diri dalam hak Allah hukumnya wajib, fardu aini. Kenapa? Kerana ia menghilangkan kekuasaan diri dalam kekuasaan Allah. Barulah hilang kesombongan, barulah hilang kehebatan diri kita. Lagi nampak hak kita, lagi itulah ada kesombongan. Sebesar biji sawi kesombongan, nerakalah tempatnya, kata Rasulullah SAW. Atau sekurangnya kata Sayyidina Ali tentang hal itu. Di sana ada hadis kursi yang mengatakan sombong itu pakaian Allah. Kepada siapa memakai pakaian Allah, layaklah dia dihumbang dalam api neraka. Na'udzubillah. Dia tak boleh. Lagi tak hilang hak kita dalam hak Tuhan, lagi itulah kita jadi orang yang sombong. Dan juga ia adalah kesempurnaan ahli sunnah wal jamaah dalam rasa dan pandangan, bukan ilmu semata-mata. Mana tauhid itu bukan sekadar pada martabat akal sahaja, ia sudah pergi kepada rasa dan pandang. Itu martabat ihsan. Kan ahli sunnah wal jamaah ataupun agama itu dari segi hadis Jibril ada 3, iman, Islam dan ihsan. Maka kena disampaikan ihsan. Dengan iman dan Islam itulah kita mencapai ihsan. Ihsan itu apa? Rasa. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Beribadah seakan-akan memandang Allah, rasa memandang. Ataupun rasa dipandang Tuhan. Bukan lagi sekadar cerita. Kita baca Quran, baca Fatihah, kita rasa kita betul berbuat dengan Tuhan, bukan sekadar tahu. Ada kursi sebut kita berbuat dengan Allah baca Fatihah tu. Tapi bila sudah ada ihsan, kita akan merasa, terasa macam kita baca Fatihah bercakap dengan Tuhan. Rasa berhadapan dengan Allah. Itu. Dah dapat rasa tu kan. Itu tujuan dia. Supaya benar ilmu kita. Kita belajar dah manisnya gula, sekarang ni kita rasalah pula gula tu. Tak sempurna ilmu tentang gula kalau tak pernah kecak rasa gula. Kabur je manis gitu gini tapi tak pernah rasa. Tak jadi. Manis gula, manis madu, manis stevia, manis menderi, tak sama. Nak tahu beza macam mana? Kecak sendiri masing-masing baru tahu beza. Apa itu manis sabar, manis redha, manis syukur. Macam mana nak tahu beza dia? Rasa. Lagi tak rasa lagi tu dah sembang je. Lagi tu kita agak-agak je. Okay. Kalau agak-agak tu bukan betul lagi. Rasa sabar dah ni. Rasa sabar dah lagi sebenarnya. Aku sabar dah dengan sabar hak sebenarnya. Ada beza. Sabar hak sebenar anugerah Allah. Lagi mana kita rasa kita sabar, lagi tu kita tak sabar. Kita rasa kita sabar, lagi itulah kita tak sabar sebenarnya. Sebab sabar hak sebenar adalah anugerah Allah.
Orang yang mencapai sabar sebenarnya dia tak rasa dia sabar. Dia rasa dia disabarkan oleh Allah. Dia rasa bukan hak dia. Dia boleh sahang diri, boleh kawal diri, bukan hak dia, tapi anugerah Allah Ta'ala. Itu yang sebenarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Surah Al-Isra ayat 81. Ini bila datang hak Allah Ta'ala pada diri kita, maka terpadamlah hak kita. Binasalah hak rasa diri hebat. Bila nampak kehebatan Allah, lagi tak nampak kehebatan Allah, lagi itulah adanya hak diri kita. Bila ada hak diri kita, lagi itulah rasa sombong, lagi itulah tidak timbul go kita, ini fakir, hina dan dhaif. Tetap rasa diri kita mulia, mulia kerana ilmu, mulia kerana amal, mulia kerana harta, mulia kerana darjat atau pangkat, mulia kerana keturunan, mulia kerana kekuatan, pengaruh, mulia kerana kecantikan. Tapi bila nampak hak Allah Ta'ala semuanya, hilanglah kemuliaan diri kita. Yang timbul adalah kehinaan, yang timbullah kedhaifan, timbullah kefakiran yang sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini yang dicari dalam perjalanan ini, mencari kefakiran diri, mencari kehinaan diri. Mencari kedhaifan diri. Itu kerja kita. Lepas tu kita tengok orang yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Umar Al-Khattab. Tak merasakan diri dia tak layak masuk syurga. Itulah orang yang merendah diri. Dia tu dijamin syurga oleh Nabi, tapi dia rasa diri dia tak layak masuk syurga. Kita ni macam mana? Tak ada jaminan pun daripada siapa-siapa, daripada Nabi, tapi berangan macam masuk syurga. Situlah kesombongan. Tidak ada kerendahan hati. Okay? Untuk mendapat pandangan fana, ia memerlukan nur Allah untuk menyaksikannya. Mata manusia tiada mampu melihatnya. Hanya nur yang dimiliki pada rohani saja dapat menyaksikannya. Nak pandang hak Allah Ta'ala ni, tak boleh pakai akal. Hak kita khoya-khoya tu, hak kita baca-baca tu semuanya hak Allah, semuanya dari Allah. Itu baru baca. Itu baru kosak dia panggil. Itu baru berlatih, bukan hak sebenar lagi. Yang kita latih, kita letak. Tu kadang-kadang kita dah ingat tu kita babah tu. Tu ada masa kita babah sebab dia ingat nak letak. Tu punca dia. Dia ingat letak hak tu faham. Khususnya bila benda tu mengejut. Babahnya. Contohnya lah, bawa kereta kar langgar orang belakang. Taga dah sedang ngejut. Memang dah nak pasang katanya. Tubik cakap pinggang lalu. Tapi kalau hak betul dari Allah Ta'ala, guana jadi pun tetap dipandang dari Allah. Tu. Bukan benda yang dikosak-kosakkan. Memang automatik, spontan kata. Bukan benda yang dipikir-pikir. Nak dapat tu macam mana? Nak kena ada cahaya dalam dada kita. Cahaya Allah. Yang kita terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu cahaya tu. Dengan cahaya itu baru kita terbuka hijab. Dengan cahaya kesedaran itu. Misalnya salahnya cahaya itulah kesedaran. Kita sedar, bukan tahu, sedar. Sedar diri kita ni, maka kita akan nampak hak Allah Ta'ala itu. Nur dapat melihat Allah melalui mata, telinga dan rasa. Dengan nur tadi kita akan dapat rasa, akan dapat melihat, sedar hak Allah Ta'ala ni sama ada melalui mata kita, telinga kita, perasaan kita. Terbuka. Pendengaran kita, apa yang kita dengar, kena molek memang tak dengar malam. Kita semua hanya mendengar kalam zikir saja. Dengar bunyi kipas, bunyi angin, bunyi ribut, bunyi guruh. Bunyi enjin apa, motor mak apa, exhaust motor mak repik. Jadi tak serabut jadi sebab memang tu bukan kita fikir-fikir sebenarnya. Dia mama mari dengar gitu. Bunyi kalimah Allah semuanya, air laut yang menderu bunyi. Ni kan mari sendiri. Itu jadi tak serabut jadi. Kalau kita kok sebab kita dengar ni tidak ada cahaya, kita dengar bunyi tu lah jadi serabut lah. Kalau bunyi ketak kok. Sakit apa? Sakit link dengar katanya. Tapi orang dengar ketak tu punya Allah. Dia sakit telinga dah lah.
Bunyi katok ngewang malam-malam, pahujang katok ngewang, mesti bangun tidur oleh itu. Kalau kita dengar wong-wong-wong, memang sakit otak itu. Tapi kalau kita Tuhan buka cahaya hati, ada, kita akan dengar alhamdulillah, 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 nama seketuk. Jadi kita pun seronok, oh dia bersyukur berzikir. Aku pula hak dak zikir dia. Malu ke katok jadinya contohnya. Itu kita akan tengok. Tuhan yang buka Tuhan yang bukakan manusia nurnya. Bukan hak kita fikir-fikir. Ayat surah Al-Baqarah ayat 115. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu hadap setelah wajah Allah. Yakni di mana kamu lihat, kamu dengar dan rasa, di situlah terjadi af'al, yakni perbuatan, asma' dan sifat Allah pada alam yang indah yang kita lihat ini. Itulah tajalli ataupun pantulan ataupun limpahan. Semua hak Allah pada alam ini. Itu masuk wajhullah tu. Nampak hak Tuhan. Wajah tu bukan wajah rupa, tapi nampak hak Tuhan, milik Allah, sifat Allah, Asma'ul Husna Allah. Nampak apa saja berlaku, nampaklah Asma'ul Husna Allah Ta'ala padanya. Asma'ul Husna apa? Pada air, sifat Al-Qudusnya, Asma' Al-Qudusnya. Pada orang yang gagah, Asma' Al-Qawinya contohnya. Banyak sangat ustaz doain awak kita. Tak apa, tak boleh dakwah tu, nampak satu je. Semua tu Asma' Husna ni ibunya adalah Ar-Rahman. Tengoklah kasih sayang Tuhan pada segalanya. Tengok biar nampak. Semuanya berjalan di atas kasih sayang Tuhan juga. Kasih sayang Tuhan kepada sekalian hamba-Nya. Okay. Mereka yang memiliki nur melihat kepada sifat jamal Allah. Jamal ni cantik Sifat keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila melihat pada matahari, bulan, bintang, mereka yang memiliki nur dapat melihat sifat kebesaran Allah. Orang yang ada cahaya je nampak. Kita ni tengok siang malam matahari bulan tapi tak rasa benda. Tak rasa takjub. Sebab tu dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat 191, sambungan pada allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka bertafakur, memikir, merenung akan kejadian langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan mereka berkata, Tuhan kami tidak akan ciptakan ini dengan sisi. Apa tu? Itu maksudnya ada rasa takjub dengan apa yang Tuhan cipta. Kenapa timbul rasa takjub? Kerana ada nur dalam dada. Kita ni tengok je, tengok bulan datang, tengok je lah. Tak nampak pun kehebatan Tuhan padanya. Pergi patah kan, tengok matahari naik, tengok je lah matahari naik. Comel je dapatnya. Tak rasa kagum dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab hati tidak ada cahaya. Pergi Kenyir contohnya, tengok ikan banyak ke, benda ke, pemandangan cantik ke, pergi sekayu ke mana ke, tengok je lah. Comel ke lah air terjun sungai gini. Itu je lah, berhenti takat tu je. Hanya berhenti takat mata kita je. Tapi orang yang ada nur melihat, itulah keindahan Allah, kesempurnaannya. Bagaimana Tuhan menjaga alam ini, begitulah Tuhan akan menjaga diri kita, bahkan jauh lebih hebat lagi. Ni tengok angkasa tak rasa benda. Kita tengok dalam internet kan, banyak apa gambar-gambar angkasa, planet besar gini. Tapi kalau orang tidak ada nur, besar matahari pun sejuta kali dengan bumi rupanya. Galaksinya pula luasnya 100,000. Dia sebut fakta je lah. Tapi tidak ada rasa kagum, tidak rasa takjub pada Allah. Sedangkan orang ada cahaya mata hati, dia tengok tu dia akan terduduk katanya, ya Allah, hebatnya Engkau ya Allah. Masuk tu gitu, kagum. Kalau kita tengok lukisan orang, tentang itu dilukis apa satu pemandangan, dilukis air, contohnya air sungai ke air laut ke, kita tengok tu macam hidup. Kita kata lek-lek macam hidup. Allah hebatnya dia lukis kata. Kita akan kata gitu kan. Kita kagum dengan pelukis itu. Tapi kita tak kagum dengan pelukis kepada sungai dan laut yang benar-benar hidup, ini Allah Subhanahu Taala. Kenapa begitu? Sebab hati kita tidak ada cahaya. Hati kita terhijab namanya. Jadi itu kita nak latih tu supaya tengok apa saja ke dia pergi situ. Dia pergi situlah tu. Tengok pokok, tengok binatang. Tengok burung merak yang cantik, berkesayaknya. Tengok apa saja. Kok comel-comel ni kita akan kembali, ya Allah, indahnya Engkau ya Allah. Engkau zahirkan pada makhlukmu. Pada matahari bulan bintang nampak kebesaran, aturan, kehebatan, kejiduan Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu nak kena ada balik. Baru kita ada interaksi dengan alam ini. Pergi tengok apa, pergi apa, pergi pula kata, pergi snorkeling. Tengok ikan dalam laut. Tengok je lah, comel je lah. Oh, comel batu karang ni ada flower horn, ada apa? Apa ikan dia tu? Ikan apa, sukma. Terengganu dulu. Apa tu panggil apa? Tak ingat. Ikan jalur mana orang. Ikan tu. Tak ingat. Nama benda ikan tu. Ada ingat nama dia. Tengok saja jadinya, tengok. Oh ni hok kabur ni, hok kata bakal logo sukma, hok tu boleh nampaknya. Oh ni jumpa dah, tengok diri dah. Gitu je. Tak nampak pun kehebatan Tuhan padanya. Jadi rugi sebenarnya. Saya alhamdulillah Tuhan bagi sehari tu masa sukma Terengganu ni. Orang ajak pergi kumpulan taekwondo, tu pasukan taekwondo ajak pergi Pulau Pertiang. Pergi ajak snorkeling. Itu memang dak leh, dak apa dak. Goggle kena pakai ada power baru jadi. Dan juga bila pergi sana tu nak kena napas dengan hidung, apa napas dengan mulut kan. Anda napas dengan mulut. Kabur je bagi Google. Jadi duduk air lama kan, duduk tak asal akhir je tak tahu apa banyaknya ngek congek tu. Boleh kat kita zikir tu. Jadi zikir tak agak. Lepas tu dia panggil dia kan. Tukang bawa kita tu ajak masuk kata, "Ustaz, sini kena turun." Saya pegang ustaz apa? Saya pegang pelapung, ustaz pegang, ustaz masuk kau. Tengok tu sini tempat comel dia. Pergi lah, masuk je kau, pegang pelapung kau. Orang lain bukan life jacket je, kita life jacket dia kena pegang pelapung kau lagi. Tengok tu, tengok ikan. Allah, comel senggoti. Tapi inilah anugerah Tuhan, bukan saya kan. Bukan cerita saya hebat, tak ada nak bukan pun nak kongsi sepatutnya. Tuhan buka sikit kita tengok tu. Tuhan mari lalu dia tengok. Nampak benda. Dia bagi Tuhan kata, "Kamu tengok molek-molek hamba ku tengok ikan-ikan ni berenang, bagai-bagai ni tak balah sama dia pun. Dah buat apalah manusia gemuk ni kuat kat balah." Macam Tuhan tegur kita pula kenanya. Allah kata kena suti atas raya tu. Mana ada ikan balah sama dia? Tak ada. Ikan jerung kacau tak ikan lain masa dia tak lapar. Kalau dia kenyang dia kacau tak? Ikan jerung dia kenyang tak? Dia kacau tak? Dia tak kacau dah orang. Ikan jerung dia tak kacau orang. Dia tak kacau, dia ikan lain. Jadi dia kenyang. Tapi manusia atas dunia ni kalau sifat perangai ikan jerung tu, kenyang ngang dah kejar hang ke orang. Itulah perangai ikan jerung tak darat. Itu contohnya Tuhan sindir tu. Tu kalau kita ada ni Tuhan buka dah sikit-sikit kita. Kita jadi nampak Tuhan baginya. Nampak kehebatan dia, pengajarannya pada setiap apa ada keliling kita. Kita akan perasanlah bagaimana Allah Ta'ala susun atur binatang ni. Ayam jantan berkokok masa bila? Masa subuh, masa pukul 3 pagi, tahajud. Ayam pada bangun tahajud tu. Malu kalau ke ayam kita tak bangun tahajud. Sindir tu. Okey. Sambung. Mana? Mereka yang tiada nur, tiada dapat melihat hak Allah di sebaliknya. Dia hanya dapat melihat matahari dan kagum dengan matahari, melihat bulan dan kagum dengan keindahan bulan, melihat bumi dan kagum dengan ekosistemnya. Mereka sekadar berhenti pada perhentian akal. Itulah. Tengok bumi comel, warna biru. Kecil je. Tapi tak ada rasa apa pun. Sebab tidak ada cahaya hati. Betul baca Quran pun tak ada cahaya hati. Orang cerita Allah Ta'ala cerita bab neraka. Relax je, tak rasa benda pun. Tak rasa takut bila baca ayat tentang neraka. Sebab tak ada cahaya hati. Baca ayat tentang syurga, tak rasa nilai helio pun tinggi. Terliur pun, tak terliur pun dengan syurga. Tak takut pun. Sebab apa? Sebab tidak ada cahaya hati. Sebab tu bahaya. Sebab tu semayang pun tak rasa rendah diri pun dengan Tuhan. Bahawa Tuhan sebut kita semayang ni masa sujud itulah masa kita yang paling hampir dengan Allah. Tapi amal kita semayang sebab tidak ada cahaya hati, sujudnya. Tak ada rasa benda, tak ada perasaan langsung. Itu punca dia. Jadi mata hati cahaya ni kita nak cari balik ni. Supaya setiap yang kita buat tu sampai maksudnya. Sujud tu merendah diri pada Allah, menghina diri di hadapan Allah, untuk membuang kesombongan kita. Jadi kalau kita ada cahaya kita sujud tu terasa lain adalah Allah, kerdilnya kita dalam Allah dan sebagainya. Baru timbul kata. Jadi yang tu kita nak pada cahaya hati itu. Surat 85 Begitu juga dengan mendengar rasa dan sentuhan.
Bukan kadang melihat saja dia. Semua alam ini adalah tajalli Allah ataupun pantulan dari Allah. Tajalli akan segala milik Allah, sifat-sifatnya, wujudnya dan sebagainya. Mereka yang memiliki nur sentiasa melihat dirinya dan alam tertambak kepada Allah dalam apa jua keadaan. Tertambak inilah yang dinamakan sebagai akidah. Aqadah, tambak, ikat. Itu akad nikah kan. Akad nikah kata sama, aqadah. Aqadah. Jadi orang ada nur je rasa terikat semua dengan Tuhan, tak boleh putus. Yalah nak napah guana kita kalau tidak ada kehendak Tuhan atas diri kita, kekuatan Tuhan pada diri kita. Nak napah macam mana? Contohnya. Tidak boleh dia berdiri dengan sendiri walaupun sekecil-kecil zarah sekalipun. Maka nur itu wajib diperolehi pada roh, kerana tanpa nur tersebut rohnya bagaikan nyawa binatang. Sebab tu wajib mendapatkan nur ini. Wajib supaya kita dapat melihat dengan mata hati kita, dapat mendengar dengan mata hati kita, dapat merasa dengan mata hati kita. Semuanya ada perasaan pada mata hati itu akan ada. Semua panca indera kita yang ada ni, mata, telinga, hidung, tangan, lidah kita, ada panca indera kita ya. Perasaan kita dia akan tertambak dengan Tuhan. Rasa manis, rasa pahit, rasa kelak, rasa masam, rasa tawa, semua tu dia tertambak dengan Tuhan. Dia dengar apa pun tertambak dengan Tuhan. Dia sentuh dengan jari dia, rasa licin, rasa lembut, rasa kesal, rasa kerah. Semua tu tertambak dengan Tuhan. Semua itu hak Allah Ta'ala. Semua itu ada cerita tentang Tuhan. Tu dia kaki situ. Dia mula dengan pandangan mata hati, dengan perasaan kita, rasa sedih, rasa gembira, rasa sakit dan sebagainya, itu juga tertambak dengan Tuhan. Maka wajib mendapatkannya. Kalau tak kita macam binatang lah. Wa na'udzubillah. Tengok pisang, nampak makanan, itu binatang. Mana kalau kita tengok pisang nampak makanan kau, itu mesti kita ni dak lepas daripada apa? Macam monyet beruk jelah. Cakap kasarnya gitu, macam monyet beruk serupa. Di mana bezanya? Beza orang yang orang manusia ni, dia ada martabat martabat ada cahaya hati tadi. Dia melihat pisang, dia melihat sifat Tuhan padanya. Dia melihat Asmaul Husna Ar-Razzaq Allah padanya. Sifat apa lagi? Ar-Razzaq. Kalau cantik pisang tu comel apa? Al-Jamalnya pun nampak tadi lah. Segala-galanya tentang Tuhan. Bukan sekadar nampak pisang, nampak makanan. Nampak obat, bukan sekadar nampak obat je. Nampak obat, nampak sifat Asy-Syifa. Sifat Asmaul Husna Asy-Syifa di situ. Tu baru betul orang yang ada cahaya hati. Itu baru menjadi insan. Sebab hanya dengan memiliki ihsan, kita baru kita menjadi insan. Kita hanya sempurna jadi insan jika ada ihsan. Tanpa ihsan kita tadi sama ada martabat malaikat sahaja, sentiasa bersyukur memujinya tanpa sebab. Pujilah, kerja memuji je. Tengok ni syukur, tengok makanan alhamdulillah, alhamdulillah. Molek dah, bukan dah molek, tapi tak habis. Itu baru martabat malaikat. Beribadah ni pun semayang saja ni, itu baru martabat malaikat. Insan macam mana dia semayang, macam mana dia semayang? Martabat malaikat tu ada, tapi di sebalik dia semayang tu, dia melihat gerak diamnya, itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru insan. Dia baru insan. Kalau binatang kita ada amal ibadah. Amal ibadah dia sifat binatang dia itulah amal ibadah dia. Okey. Itu faham boleh. Jadi kita kena ada cahaya ni. Nak kena cahaya ni macam mana? Kata orang tanya lagi. Tu kata nak dapat cahaya kena buat ibadah yang Tuhan suka. Ibadah yang wajib kita buat ni pun dah dapat cahaya, tapi tak cukup. Sebab kita tak sempurna dalam buat ibadah yang wajib ni. Contoh sembahyang 5 waktu sehari semalam kan. Tak cukup. Tak cukup terang jadinya. Sebab tu ulama sufi kita berijtihad kena ditambah bagi orang awam macam kita ni. Sebab kalau orang sufi, ulama-ulama tu mereka bukan sembahyang hak wajib je, hak sunat je orang sembahyang kau. Qamar-qamar 50 rakaat sehari semalam dia orang sembahyang. Tu hak qamar benar-benar lah tu.
Hak standard biasanya 400 rakaat sembahyangnya. Syekh Abdul Qadir Jalani 1000 rakaat tahajudnya. Mana ada ibadah yang banyak yang lama dengan Tuhan. Sungguh orang kata beramalnya untuk mendapat cahaya itu. Jadi kalau kita sekadar dengan sembahyang wajib kita 17 rakaat saja tak padang. Tak padang. Sebab tu Nabi sebut kalau kita beramal hak wajib dan kita beramal hak sunat-sunat ni, barulah penglihatan kita adalah penglihatan Allah sekali. Kena ada hak sunat ni. Tapi hak sunat kita ni rajin tak lalu tak? Saya rajin doa lalu nak buat. Jadi ulama sufi pun mengkaji lagi, buat kajian dan berijtihad berdasarkan isyarat pada Quran dalam hadis Nabi, maka timbullah 4 perkara yang utama, ibadah yang utama. Yang pertamanya apa? Ibunya apa? Banyakkan selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Selawat mana? Terserah. Yang paling baik selawat dalam tahiyat. Selawat Ibrahimiyah dia panggil. Sampai ke kamar-kamar, bukan hak wajib je, sampai ke kamar-kamar tu. Kamar solat ala Sayyidina Ibrahim, ala Sayyidina Ibrahim tu semua. Sampai habis ya. Itu yang paling baik. Dah banyak mana? Terserah. Sebagai anak istiqomah ni buatlah selawat tu, contohnya apa 10 pagi, 10 malam. Orang lain tu selawat lah, mana-mana selawat lain. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, komang ni kan. Pulang waktu duduk dapur bawa kereta, sambil-sambil masa lain selawat lah kita banyak-banyak. Tu jalan dia. Bila ada tambatan hati dengan Nabi. Sebab apa? Bila selawat sama ni lama-lama timbul cinta kepada Nabi. Bila timbul cinta ke Nabi, maka kita pun nak ikut Nabi. Nak ikut Nabi tadilah. Nabi antara Nabi buat benda, Nabi antara juga Nabi bertaubat. Maksudnya kita nak beristighfar pula. Astaghfirullahalazim. Pula kita mula istighfar. Selawat Nabi istighfar. Selawat pun juga adalah istighfar. Selawat juga meliputi istighfar tadi. Nak bertaubat boleh apa? Dengan selawat juga. Dengan niat bertaubat. Boleh juga baca selawat tapi niat dia untuk bertaubat. Boleh jadi. Sebab tu kalau malas sangat selawat je. Malas sangat awaknya banyak reti tu. Nabi juga tak lupa pada Tuhan. Tak lupa ni apa? Tanda orang tak lupa apa? Dia ada ingat. Ingat ni minimal dia apa? Kena sebutlah nama Allah tu. Itu datang zikirullah, la ilaha illallah, ataupun Allah, Allah, Allah. Minimalnya mana? Nak ingat sama. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nak ingat sama macam mana? Itulah datangnya zikir qalbi pula. Bila kasihkan Nabi, kita pun nak berzikirlah hati kita. Nak ikut Nabi sebab Nabi tak lupa pada Allah. Jadi ibu dia pada Nabi jugalah ni. Ibu dia mesti selawat timbul kasih ke Nabi, maka kita nak ikut Nabi. Nabi ni orang yang banyak istighfar, komar-komar sehari 100 atau 70. Ikut riwayat yang berbeza, dan tak lupa dalam hatinya mengingati Allah. Tidur pun tak lupa pada Allah. Maka kita pun nak berzikir Allah, 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 Allah. Itu 3 perkara kan. Apa? Selawat, istighfar, zikir. Dan yang keempatnya Nabi suka buat apa? Nabi suka tolong orang. Buat baik pada orang kan. Nabi kata lelaki yang paling baik adalah lelaki yang banyak manfaatnya pada orang lain. Banyak tolong orang, buat baik pada orang. Nak buat baik kan ni kalau dengan orang, kalau kita asyik balas orang memang dah buat baik. Jadi kuncinya mana? Berkasih sayang pada semua orang. Kunci dia. Sifat Nabi apa? Akhlak Nabi ni buat baik tu apa? Kunci dia berkasih sayang dengan semua orang. Bukan tengok saja orang ada masalah tolong qada kita lah. Orang ada masalah duit, kita ada duit nak beri ataupun duit qada kita. Orang nak banyak, orang nak 100 riyal, kita ada 2 riyal, 2 riyal tu sajalah. Ataupun kita tolong cari jalan untuk dia selesai masalah dia. Tolong. Sebab tu dia bermula kasih sayang. Kalau ada benci tak jadi dah. Sebab tu minimal kasih sayang adalah tiada benci pada sesiapa pun. Faham tak? Minimal kasih sayang adalah tidak benci pada seseorang itu. Itulah minimal kasih sayang. Kalau ada benci kat pada orang, tak boleh, salah tu. Dan Nabi ajar sayang pada siapa? Sayang pada semua.
tanpa mengira bangsa, mengira agama. Bahkan musuh di medan perang pun Nabi sayang. Bahkan musuh awak khenakkan Nabi pun, Bani Taif pelakon Nabi dengan batu, korban darah Nabi, Nabi sayang. Kalau betul nak ikut Nabi, itulah kangan kita juga. Orang kata kau rimah kan pun, aku sayang padamu, jawabnya. Aku maafkan kau, moga Allah beri hidayah padamu. Doa lagi, ya Allah beri hidayah pada dia. Tu sayang. Baru kita boleh tolong. Kalau kita benci kat orang, dia cerita ya. Nak dakwah kan orang kafir contohnya, kalau benci kat orang kafir. Itu masalah kita. Kita jadi benci pada orang yang bangsa lain di Malaysia. Mana boleh? Dia buat gini, dia kontrol ekonomi kita gini. Dia kontrol ekonomi kita tak ada nega. Tanya soalan tu balik. Dia kontrol ke cara khianat ke kita tak ada nega. Tanya balik bab tu. Saya baru ni pas pergi Selangor baru ni minggu lepas. Kereta kita rosak. Pergi kat powerman seorang, powerman sini. Baki account sikit, masalah relay. Tekor lah. Jadi benda lain pula. Lepas tu dia kata, jangan buatkan ni. Kata dia tak pandai buat ni tu. Tapi kedai kawan kita ada. Dia kata, mari saya tunjuk kedai. Dia kata kedai dia pula. Pergi kedai tu lah kata, ini kena pakai mesin kena pakai sistem komputer. Kita tak ada. Dah Cina ni. Ada apa yang tuan duduk sini, saya kata kereta dia. Tengok tu. Dia tak suruh kita pergi diri. Dia kata, ya kita bawa kereta semua ni. Sesat baru kata kita. Kita bayar dia je lah. Tak payah kita pergi susah-susah jadinya. Tengok cara dia kan negeri. Sama-sama dia kan, dia tolong. Kalau kita kat pergi cari, tak ada sini pergi kedai lain. Ada rakyat, tak kabur apa kedai lain. Sebab apa kalau kabur kedai lain, online boleh betih kan. Rugi tak kita. Dia dah tak, dia tolong sama sendiri lagi. Kita tak, dia boleh apa, passing kita ke kawan dia. Bukan passing kabur je. Tolong kita cari pula. Bagusnya dia layan kita. Lepas tu dia maju nega. Yang orang Melayu dia kadang kata, bukan tak bagus pun mana, tapi tak dia. Tak sungguh khianat dia juga. Patutnya benda boleh baiki, kata boleh baiki dah nak utang lebih. Tu masalah. Jadi lepas tu dia orang pegang ekonomi. Kita yang tak betul. Kita kat contohnya marah pada orang Kristian contohnya, kerana banyak anak-anak kita jadi murtad. Sebenarnya salah dia ke salah kita? Kita buat kerja kita ke tak? Kita didik dah betul anak-anak kita dengan cara yang betul. Tu masalah dia. Kita tak didik betul anak kita. Lepas tu bila orang dakwah Kristian berjalan, mudah mereka terikut-ikut. Kita tak beri jawapan yang sempurna pada mereka, anak-anak kita. Orang zaman sekarang perlu pada jawapan yang betul logik. Kita tak beri jawapan logik. Kita beri juga jawapan logik pada anak-anak kita. Sebab bila berdepan dengan orang kuat logik, mereka dapat menjawabnya. Golongan etis ramai ni kan. Orang etis nak logik tentang Tuhan ni. Sebab tu kena jawab dengan cara logik. Terkabur dalam Quran gini, dia tak mendengar. Kena jawab ke logik ke? Logik akal ke? Macam mana contohnya Isra' Mi'raj Nabi itu boleh jadi? Kita kata Quran kabur kan? Betul dah, tapi ni tak pakai akal ke? Nak saing ke? Maka kita ni kena belajar bab tu juga. Untuk kita pun ada orang lah hak bolehnya. Jadi bila anak kita ada masalah gitu, kita atur pada orang hak boleh tu. Kan? Contohnya. Ni tak ada hari ni. Itu puncanya. Tak ada kasih sayang. Jadi ingat nak dapat cahaya tu 4 perkara tadi lah. Selawat, istighfar, zikir dan buat baik. Buat baik tu jalan cepat. Okay. Untuk memperoleh makrifah tersebut wajib bersyariat sebagai tarekah, sebagai jalan. Tarekah ni bukan makna tarikat tu saja kan. Sebagai jalan. Jalan dengan memelihara lisan, mata, telinga, fikiran, hati, kemaluan, perut dan lainnya dari apa yang diharamkan oleh Allah agar ianya suci. Maka waktu kena ikut syariat, kena ambil fiqh balik, jaga makan minum kita, jaga halal haram kita, jaga masalah rasuah dan sebagainya, masalah riba dan sebagainya. Sebab semua tu kalau dia kotor, benda yang diharamkan Allah, maka dia akan menyebabkan jiwa kita kotor, hati kita kotor. Maka tu tak dapat no tu. Lepas tu kita ibadah pun untuk menyuci lagi, menyuci kekotoran itu dengan ibadah yang diberi syariat tadi tu. Apabila suci, maka nur tersebut akan mendatangi pada ruhnya, maka ruhnya kembali makrifah dengan cahaya Allah. Jika bersih, mari balik ya. Kita ni memang asalnya ibarat cermin dah. Nampak ada dah ni, tapi cermin kita kotor. Tu je, cermin hati kita kotor.
Jadi tak nampak barang tu duduk depan mata kita dah. Hak Allah tu terang berderang dalam depan mata, tapi tak nampak sebab kotornya cermin hati kita. Kenapa? Antaranya kerana masalah fizikal tadilah, makan minum kita banyak yang haram, ataupun banyak maksiat yang kita buat, dosa yang kita buat melibatkan manusia, kita tak minta maaf dengan orang, itu menjadi hijab kepada kita dengan Allah Ta'ala. Tak nampak jadi. Sebab tu kena jaga diri betul-betul. Dalam jalan ni nak dapat betul ni, jaga betul-betul. Jaga makan minum kita, halalan thayyiban pastikan. Jangan sampai tahap membazir. Jangan. Jaga. Jaga betul, beraluk orang kata. Sebab kita makan membazir ni, hak kita bazirkan tu, ada orang yang akan mendakwa kita nanti. Ada orang tak cukup makan, apa lagi buang makanan dia tanya. Contohnya. Itu jadi hijab juga tu. Apatah lagi kesilapan kita dengan manusia, khususnya kita ni sebagai anak dengan mak ayah kita, kita sebagai isteri dengan suami kita, suami dengan mak ayah lah, ataupun dengan anak-anak kita, dengan jiran tetangga kita, dengan kawan-kawan kita, sanak saudara kita, dia pergi belaka tu, kat mana hijabnya. Itu jadi kena cari, kena bersih semuanya, kena bersihkan semuanya untuk mendapat nur tadi. Itu tujuan kita. Hanya dengan nur boleh nampak. Hanya dengan nur kita akan mencapai sabar yang sebenarnya. Kalau kita berlakon-berlakon tu, itu bukan sebenar. Sebab tu kadang-kadang kita bila berlakon ni kita rasa, oh sedap dah kita, sabar dah kita. Merasa diri bersabar itulah tak sabar sebenarnya. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa rasa dia baik, itu tanda dia tak baik. Kita perasan kita baik, itu tanda kita tak baik. Mana boleh perasan? Kan kita belajar kan semua hak Allah. Jadi mana ada kebaikan hak kita? Semua hak Allah. Lepas tu kalau kita, memang kita memang buat kebaikan, tapi kita tidak ada rasa diri kita baik. Tetap kita rasa diri kita hina. Kotornya aku, banyaknya dosa. Ibadah banyak je, tapi Allah, kotornya, hinanya aku. Sebab atas ibadah tu contohnya, nak kaitnya, jugalah anugerah dari Tuhan, nikmat yang wajib kita syukuri. Semakin banyak nikmat, maka semakin banyak yang perlu wajib kita mensyukurinya. Tapi kita datang nak mensyukurinya, itulah namanya kedosaan. Bangun pagi ni dosa banyak ni saya lah. Napah, boleh napah, syukur tak lagi boleh napah. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada pokok itu, ada ni, semua ada di cakrawala ni. Semua nak kena disyukuri pada hari ni. Kalau tak mensyukuri, itulah tak lepas katanya. Kalau orang faham molek bab ni, bab dosa ni, tak lepas katanya. Tak lepas kita daripada dosa. Kalau nak dihalusi betul-betul bukan dosa kasar gegar, dosa buat maksiat apa, dosa besar, dosa kecil, tidak. Tapi hati kita semakin halus menilai perlakuan dosa itu bagaimana. Sampai Sayyidina Ali, dia boleh kata kalau dia lupa pada Allah walaupun sesaat, maka kafirlah dia. Itu Sayyidina Ali mempunyai martabat. Dah dia lupa ke Tuhan, pada dia lupa pada Allah tu jatuh kafir dah dia. Kalau kita pakai neraca tu bukan nanang kita. Berapa kali sehari kita tak? Jangan pakai neraca orang, pakai neraca kita. Tapi itu yang perlu kita hayat, kita ambil apa? Kita ambil kata falsafah di baliknya. Mana kena sentiasa rasa diri berdosa, baru timbul rasa hina. Ni tak rasa mulia. Rasa mulia tu tak betul, itu kesombongan. Ingat. Jadi goal kita apa? 3 perkara ni. Daripada kita beramal tadi tak dapat cahaya, dia nak pergi mana dengan cahaya tu? Kalau betul kita memandang hak Allah Ta'ala, dia mesti pergi pada 3 sifat. Sifat apa? Kita merasa diri kita fakir, hina, dhaif. 3 ni. Fakir, hina, dhaif. Fakir ni sangat berhajat pada Allah sebab kita tak ada benda-benda pun. Hina diri, tak ada lebih kita ni, sentiasa rasa berdosa. Dhaif, lemah segala-galanya, tak mampu nak apa? Sifat ma'ani tidak ada satu pun. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, semua bahasa kalam tak ada berlaku pada kita. Lemah sangat-sangat kita ni. Maka kita sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak lupa pada Allah. Itulah akidah, itulah tertambaknya hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa merayu kepada Allah, mengharap pada Allah. Itulah orang fakir. Contohlah kata dunia kita ni, kita nak minum air kan, hanya seorang aja boleh beri air contohnya.
Contoh zaman kalau tengok cerita orang putih kot, dia panggil zaman apa, lepas perang-perang dunia ni, sumber air susah. Jadi mesti kita akan ingat semua korang hok boleh beli air kita tu kan. Tambah kita hati dia suruh orang tu pun kita buat sebab nak dapat air dari dia. Dan kita hidup ni mari mana? Oksigennya mari daripada Allah Taala. Kita faham kita lagi lah, kita kena tertambah hati kita dengan Tuhan. Hak mana Tuhan suruh buat kita buat, hak Tuhan larang kita tinggal. Sebab kita sangat-sangat nak bergantung pada Tuhan dalam masalah nak hidup ni. Nak bernafas cukup lah. Apatah lagi yang lain-lainnya. Itu yang nak dapat. Sambung lagi muka surat 86, 4 martabat ahli ibadah. Berbeza martabat ni dengan berbezanya cahaya yang ada dalam dadanya. Yang pertama disebut sebagai golongan syariat. Ini istilah. Yang ini beramal semata-mata mencari pahala. Martabat ini masih syirik, bukan syirik jali, syirik khafi, kerana tidak terlepas dalam wujud kuasa diri. Iman sah tak? Sah iman. Ibadah sah tak? Sah ibadah. Tapi tidak ada pahala padanya. Sebab dia masih bergantung. Apa? Kalau disyarahkan oleh ulama pada hadis innama amalu binniyat, beramal mendapat cari pahala ni masih ikhlas, tapi ikhlas martabat kanok-kanok. Martabat kanok-kanok, budak-budak lah, sama kita budak-budak kan, mau suruh pergi kedai kena upah 2 sen, rugi. Tak upah, pergi kok mecok. Pergi kok ngemecok. Itulah kita ni. Kalau kita masih beramal kerana pahala, ikhlas, tapi tak sempurna lah. Masih budak-budak lah. Pengen perangai budak-budak lah tu. Mayang nak pahala, mayang nak pahala. Dan Tuhan janji kan? Ya, dan Tuhan janji sebagai satu galakkan, sebagai satu motivasi untuk beramal. Macam mana dia kita pergi kedai, apa upah 2 sen? Upah 2 sen. Siapa rajin pergi kedai? Tak ada upah. Mikir panjang lalu. Orang tengok TV tak boleh tu. Tapi bila ada upah, motivasi kan? Motivasi lagi. Sama lah konsepnya. Tapi kalau kita masih lagi begitu, kita masih martabat kanak-kanak dalam beramal lah. Di sini sebut, itu dia cakap bab pahala kan? Dari segi bab cakap orang ahli tauhid cakap. Ni ahli tauhid cakap, biasa pula dia kata kalau macam ni masih lagi syirik. Syirik khafi, syirik tersembunyi. Sebab masih nampak ada kuasa diri. Sebab tu dia mengharap pada pahala, sebab dia nampak dia buat. Dia yang buat, maka Tuhan kena beri ganjaran ke dia. Kena balah katanya. Maksudnya bila ada kuasa diri, macam mana kebenaran tauhidnya? Yang berkuasa hanyalah Allah. Mana kebenarannya? Sebab kalau kita tak nampak dah kuasa diri kita, hak diri kita, dengan sendiri hilang. Tawa nak minta pahala. Tawa rasanya nak minta pahala. Malu nak minta pahala. Minta pahala gua ni hak Tuhan belaka. Boleh buat ibadah pun hak Tuhan. Nak minta pahala pula dengan Tuhan apa tu? Dia jadi timbul rasa malu. Macam sekarang ni lah, kita sudah dewasa, mak suruh kita pergi kedai, pergi beli. Zaman budak-budak minta 2 sen. Besar ni minta 20 ya tanya. Ada ke gitu? Tak ada. Bahkan kalau mak beri duit pun rasa malu nak terima. Kita nak pakai duit kita sendiri. Betul tak? Serupa lah. Kalau kita berjalan ni, jiwa kita akan jadi gitu lah. Tak boleh main fikir pahala sama ni. Tak boleh pergi malu Bukan kita, bukan kuat, bukan hebat kita pun boleh beramal ni. Hebat Tuhan kita. Anugerah Tuhan juga. Jadi kita dakwa pula Tuhan nak pahala pula. Malu Dia dapat pahala tak? Dapat pahala. Cuma kita tak minta. Maknanya bagaknya Tuhan uri dah. Alhamdulillah Tuhan dah uri tak apa, tak masalah. Itu baru kita berpindah. Tapi kalau perangai macam ni nak pahala lagi, tak salah. Tapi martabat kanak-kanak namanya. Salah tak? Tak salah. Kanak-kanak apa. Jadi kau hebat ke kau mang? Mana kalau masuk syurga kau kelas mana kau? Kelas kanak-kanak kan? Kelas kanak-kanak ada. Kau mang sekali ya boleh. Okey. Itu golongan syariat. Yang keduanya golongan tarekah. Ni istilah je, tarekat ni mana orang yang berjalan. Bukannya tarekat-tarekat. Dia tu nama tarekat-tarekat ada. Golongan yang berjalan jiwanya menuju Allah Ta'ala. Yang ini beramal untuk membersihkan diri dari nafsu ammarah.
dan membuka hijab-hijab kalbinya. Dan niat beramal, dia beramal bukan kerana cari pahala dah, tapi niat dia untuk penyucian dirinya, membersih diri daripada nafsu amarahnya supaya tingkat menjadi lawamah, mulhimah, akhirnya mutmainnah. Dan juga untuk membuka hijab-hijab hati kalbinya. Ia masih tidak terlepas daripada syirik kerana belum fana dari merasai kuasa diri. Namun ia lebih baik dan diampuni Allah kerana dalam usaha melepaskan diri dari syirik. Dia sudah mula berjalan. Jadi dalam berjalan tu dia tukar niat dia. Dia beramal sebagai asbab untuk Tuhan membersihkan dirinya. Comel tak lagi? Comel sikit tapi masih tak sempurna sebab masih lagi bergantung kepada kuasa dirinya. Sebab dia rasa dia yang beramal lagi. Dia rasa dia beramal lagi. Dia rasa dengan amal dia itulah jadinya Tuhan membersihkan hijab qalbinya. Ini golongan yang kedua. Sudah molek sikit tapi belum sempurna, tak lepas lagi. Masih ada syirik khafi padanya. Tak habis, tapi lebih baik daripada kanak-kanak tadi. Ini kata apa ni, dah apa boleh sebut tu, akil balik dah lah, budak-budak akil balik dah. Sudah mula akil balik, sudah mula mengerti. Kalau tadi tu kanak-kanak dah akil balik tau. Ini sudah mula akil balik, beramal ibadah sebagai orang yang akil balik. Tapi masih baru. Jadi banyak lagi tak bersih, banyak lagi kotorannya. Yang ketiga, golongan hakikat beramal dalam merasai fana kuasa diri, merasai lemah, fakir dalam segala gerak dan diamnya. Mereka beramal dengan zauq dari hak Allah dan untuk Allah. Mereka adalah golongan yang terlepas dari syirik dan menepati ibadah ahli sunnah wal jamaah. Ibadah mereka mengatasi golongan pada mazhab syariat dan atau tarekat tadi. Dia sudah mula sampai, sudah mula ada rasa, sudah mula rasa online, bukan hak dia lagi. Ini golongan ibadah orang dewasa. Dewasa dia ni, dewasa. Comel dah. Tapi belum lagi yang paling comel. Okey. Beramal pun dah ada rasa zauq, tak nampak dah hak diri. Memang tak berharap dah pada sudah timbul rasa khusyuk dalam ibadahnya, tapi belum habis lagi perjalanannya. Masih di sana masih ada kata kesamarannya, tak lepas, tak habis molek. Yang keempat, golongan makrifah. Ini golongan yang sempurna sesempurnanya. Kalau kata golongan hakikat tu, orang kata orang sudah khusus. Golongan makrifah ni khusus, ada khusus. Lebih khusus lagi, lebih halus lagi khususnya. Beramal dalam syuhud diri dalam sifat kekuasaan Allah, maka memandang dirinya lemah, fakir, bebal dalam segala gerak dan diamnya. Mereka beramal dengan memandang ia daripada hak iradah Allah, memandang dengan hak Allah dan untuk Allah. Mereka adalah golongan khawas yang terlepas dari syirik qadariyah dalam ibadah. Mereka ini menepati ahli sunnah wal jamaah dalam ibadah dan akidah. Ini jauh lebih hebat lagi. Kalau setengah kitab disebut golongan ini beramal mengikut takdir Tuhan, istilahnya. Dia tak nampak hak diri dia nampak semua tu sudah ditakdirkan Allah Ta'ala. Kalau golongan ketiga tadi tu disebut beramal memandang anugerah Tuhan atas dirinya. Tu kan, biasa situ. Yang pertama beramal kerana nak pahala, kedua beramal untuk penyucian, ketiga beramal memandang anugerah Allah, yang keempat ni beramal memandang itu semua takdir Tuhan belaka dah. Sudah takdir. Macam mana sekalipun sudah takdir, tersurat dalam takdir. Hanya mengikut pelang saja istilahnya. Bukan ada benda-benda pun atas dirinya, hanya melaksanakan apa yang Allah Ta'ala kehendaki atas dirinya. Satu kata dia berusaha dengan jalan menyerah diri pada Tuhan. Jadi kan orang salah faham ni, orang kata tawakal tu bukan usaha. Dok, ulang balik ni. Ada orang berusaha dengan tubuhnya, cari makan kan. Ada orang sang berusaha dengan tubuhnya, lepas tu lagi kerja tu. Jadi apa? Jadi petani, jadi dia guna rank dia, guna rank dia. Ada orang berusaha dengan lidahnya. Buat kan ni, dia biar rohang je. Ataupun dia nyanyi je. Dia nyanyi. Ada orang berusaha dengan akalnya, dia buat rancangan, buat gini, buat gitu. Dia tak buat pun kerja tu, dia suruh orang lain buat.
Itu kan contoh kan. Ada orang berusaha dengan hatinya, dengan bertawakal. Apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dia usaha tu, dia usaha dengan hatinya bergantung pada Allah. Tapi hak mana sempurna? Hak sempurnanya dia bertawakal dan dia berusaha. Itu yang sempurna. Ada satu kisah yang di share dalam Facebook tak silap saya tentang Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i pegang pada bab usaha tadi. Imam Malik kata dia bertawakal. Macam mana tu tak boleh kata. Imam Syafi'i tak boleh. Akhirnya Imam Syafi'i usaha dapatlah rezeki. Bila dapat rezeki dia teringatlah pada gurunya Imam Malik. Dia pergi bawa makanan tu pergi ke Imam Malik. Yang berbicara, ni dalil dia. Aku dah buat benda-benda pun mau bagi atuk kat aku kata. Mana dua-dua tu betul lah. Tapi kita ni orang makan orang awam, kalau dak usaha kita rasa dak lawah. Sebab kita kena usaha. Sebab kita dak lepas kan, kita kena usaha. Dan memang itu jalan sempurna adalah berusaha dan bertawakal. Bertawakal dan berusaha itu jalan yang sempurna. Kalau ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak kan gitu kan. Nabi nak hijrah macam mana? Pelang dia macam mana? Aku keluar Kediang kali, sahabat pergi dulu. Tinggallah orang ni. Saya nak wakar, kena pergi dengan aku. Saya nak Ali, kena kata dapat dia takut. Tengok tu bahagian usaha. Nak keluar pula rumah, keluar sebelum subuh. Memang kapal kau jaga pun masa tu kata mati dah. Kalau keluar tengah malam, kapal kau segar lagi. Keluar masa nak subuh. Situlah baru baca ayat tu. Itu tawakal baru. Pergi pula. Gusu tu bukan apa tak sengaja jumpa. Memang dalam pelang lah nak singgah di gusu. Singgah di gusu, ada orang atur makanan. Semua dalam pelang tu. Tu ya, Nabi ajar kita gitu. Tawakal dan usaha. Itu jalan yang paling sempurna. Jadi orang siapa mahkam sini ni bukan mereka berusaha dengan jalan tawakal istilahnya. Dan mereka ni kalau tak usaha pun mereka reda. Jadi kena pun kita ni kalau kita tak usaha tak jadi malaikat, kalau kita ngeluh apa salah aku nak buat tu, buat kelakar kan. Jadi kita ngeluh dah. Orang macam ni tak kisah kadang-kadang pun dia menerima pula-pula. Tu kena faham pula. Tu jadi salah kita nak pakai pakaian orang yang ahli. Kita tak ahli tak boleh. Dan kalau kita style gini kita beramal ni kita duk nama makrifat hebat kali. Memang ada. Tapi nak siapa situ tak boleh. Dengan sendirinya kita letak diri kita situ tak boleh. Dia kena jalan. Daripada asal kita nak pada yang ni lama dah kita buat ni, sekarang kena tukar. Kita beramal kerana nak bersih diri kita. InsyaAllah bila kita beramal situ sungguh-sungguh, jalan sungguh sampai masa dia Tuhan pindah diri ke yang ketiga tu. Tak ada dah rasa nak ija'ah. Dia akan berubah dah. Kita akan nampak anugerah Tuhan belakangnya. Dia akan pergi sendiri. Lepas pada tu pula dia akan akak pula naik ke atas lagi. Rezeki lah naik yang keempat tu. Tapak yang ketiga pun tak cakap nak dah orang kata. Tapak yang ketiga pun tak dapat tak pandang pun tak sampai nak tak dapat nak digambarkan dah. Tapi itulah anugerah masing-masing, hal ehwal masing-masing, semuanya rezeki daripada Allah Taala juga. Tapi yang penting kita buat kerja kita. Kerja kita ni beramal lah. Beramal sungguh-sungguh, buat apa yang Tuhan kasih dengan supaya dengan itu bersih hati kita hingga kita dapat nur kembali. Dengan nur tu Tuhan akan angkat darjat kita satu persatu. Satu persatu. Kuncinya mana? Selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyak yang mungkin. Nak ngabi hal kita. Muka surat 87 dan ngabi sikit lagi bab ni. Wahai saudaraku, beribadahlah di atas kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni kepadamu aku beribadah, yakni syariatnya, dan kepadamu aku mohon pertolongannya, ni hakikatnya. Setelah kata syariat itu usaha, hakikat itu tawakal. Berjalan kita gitu. Jangan tak usaha. Tapi dalam kita berusaha, pandanglah ia dari Allah. Dalam kita buat tu pandang dari Allah. Hidupkan hati kita lagi. Cuba duduk di situ. Jangan dipisah syariat dan hakikat ini. Dia ibarat sekeping duit ketah dengan dua wajah, kiri dan kanan. Jadi tak piti ketah laku tak kalau semuka je ada. Ada sebelah je. Tak laku kan. Sebelah depan je ada tak laku, sebelah belakang je ada tak laku. Hak laku duit kertas ni bila ada belakang depan. Samalah dalam masalah ibadah kita kena ada dua-dua, syariat dan hakikat. Sebab tu nama kitab kita ni Allah, syariat dan hakikat. Ini jangan dipisahkan syariat dan hakikat. Yang jadi pincang hari ni, yang jadi masalah hari ni,
sebab memisahkan kedua ini. Orang syariat menolak hakikat, orang hakikat menolak syariat. Itu salah. Tak boleh. Ahlussunnah wal Jamaah menghimpunkan dua-duanya. Jalan molek tengah-tengah. Duduk betul-betul. Dalam kita berusaha, di situ kita memandang hak Allah. Usaha apa? Kuasa, kudrat, iradah, ilmu, hayat semua masuk alam, hak milik Allah Taala. Tapi kita usaha, kita merancang sesungguh-sungguhnya. Syariat tanpa hakikat adalah batal, hakikat tanpa syariat adalah sia-sia. Kata Imam Malik, syariat tanpa hakikat adalah fasik. Hakikat tanpa syariat pula adalah zindik. Kata Imam Malik. Tak boleh berlaku dua-dua. Kena menyatu. Serentak sekaligus. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita sembahyang, kalau sekadar ada syariat tidak ada hakikatnya, ibaratnya kita menghadiahkan seorang tuan puteri kepada seorang raja, tapi tuan puteri itu comel loteng, pakaian pun comel, tapi tuan puteri itu tidak bernyawa. Kalau kita hadiahkan, kita sembahyang ada hakikat tapi syariatnya tidak sempurna, maka ibaratnya kita menyerahkan kepada raja tadi seorang tuan puteri yang kudung tangan dan kakinya, tapi bernyawa. Molek hak ni molek. Tak molek belaka. Tak bernyawa tapi kudung hak ni. Nak suruh buat kerja tak boleh. Kita pula jadi susah kena jaga dia. Memang raja marah. Nanti kata Imam Ghazali, kiasan ni. Hak nak kena beri tuan puteri yang comel loteng semuanya dan dia bernyawa. Sebab tu tak boleh pisah syariat dan hakikat itu. Macam mana ada hakikat? Hakikat ni benda batin dalam batin. Hakikat ni hak Jabariyah tu dah ada. Qadariyah tu pada Zuhir. Yang silap hari ni hak Qadariyah tu, apa hak Jabariyah tu nak dikeluarkan, nak dizuhirkan, itu salah. Itu yang salahnya. Hak Qadariyah, hak Jabariyah duduk dalam hati lah. Jangan sebut kat orang, jangan royak kat orang. Ni ngata khabar tu jadi fitnah tu. Allah semuanya Allah, semuanya Allah. Semua Allah dalam hati, jangan mulut. Tu jadi fitnah tu, sebut semuanya Allah. Kan jadi keliru, jadi fitnah pada orang awam. Dengan sama kita belajar tak apa orang faham maksud kita. Tu kena ingat boleh. Jangan dipisahkan. Tapi kalau depan anak-anak kena zahir lah. Sebut syariat je, maka obat baik dalam hati dengan izin Allah. Tapi kalau depan anak cucu hak tak faham, tak boleh sebut gitu lah. Makan obat baik insya-Allah. Tambah. Kena zahir lah masa tu. Kalau tak zahir pula jadi keliru pula budak-budak kan. Kena royak pula masa tu. Hak hakikat tu. Tak disuruh simpan. Tengok kena faham tepat lah. Mana ada masa kena simpan dalam, ada masa waktu bilu. Kena bijak dalam hal ini. Jangan buat sembrono sama rata belaka, tak boleh. Sama rata tak boleh ya. Tengok siapa depan kita. Maka kuncinya adalah selawat dan salam pada Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh-sungguhlah selawat pada Nabi. Insya-Allah dengannya kita akan diberikan nur oleh Allah Subhanahu taala. Sebab kita buat barang yang Allah Taala kasih. Maka bila Tuhan kasih, maka di situlah ada limpahnya kasih Tuhan pada kita. Maka di situlah Tuhan akan memberi cahayanya pada kita. Dan hanya dengan cahayanya itulah maka akan terbukalah hijab-hijab hati kita memandang kembali segala sesuatu itu adalah hak milik Allah Taala juga. Segalanya adalah asma' wa sifatnya juga. Segala-galanya adalah asma'ul husnanya juga. Dan semuanya itu adalah takluk kepada sifat Ar-Rahmannya juga. Semuanya dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ceritanya. Jadi kita berhenti dulu situ dan untuk kitab kita ni. Sambung kitab dari Salik. Orang baru tak ada. Muka surat 35. Tak. 35 Perenggang 120.
Dunia ini bukan dicipta untuk bahagiakan dirimu, namun untuk mengujimu. Ini faham boleh ya. Dunia ini bukan tempat kesenangan. Untuk menguji dirimu, kesakitan dan kesenangan akan silih berganti. Memang akan di sini akan ada sakit, akan ada senang. Kebahagiaan hakiki hanya apabila dirimu ingat dan makrifah pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadapi pusingan kehidupan ini. Maknanya nak bahagia sebenarnya apa? Dengan ma'rifatullah, dengan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah hati jadi tenang. Pandanglah segalanya adalah daripada Allah Taala, dari kasih sayangnya juga. Yang sakit itu adalah jalalnya, sifat jalalnya, sifat kerasnya menegur kita. Bukan Tuhan nak marah nak, Tuhan tegur kita, menasihati kita, tapi dengan jalan keras. Melihat kesenangan itu dengan nama jamalnya, mana sifat jamal Tuhan, keindahan dari Tuhan. Situlah tengoknya. Itu cara kita ingat kita kaitkan dengan Tuhan kita lah. Hak dah molek itu jalal Allah. Hak molek pada kita itu jamal Allah. Semuanya wajib takluk pada Ar-Rahman Allah. Bila ada gitu kok kita kan jadi orang yang tenang. Silih berganti. Silih berganti, susah senang, susah senang, susah senang. Sehat sakit, sehat sakit. Itu normal hidup ini. Sebab hidup dunia ibarat gelombang, lautan yang bergelombang. Ada tak masa laut berhenti gelombang? Ada tak? Ada tak masa laut berhenti bergelora? Tak ada. Yang masalah benda. Masalahnya gelombang kan masalahnya baduk pada kapal. Kita mabuk kadang-kadang naik bot kan. Masalah daripada ombak ke pada kapal? Sebab ombak dah nak ubah. Dah aku boleh ubah ombak. Dah boleh ubah ombak ah. Boleh ubah dah ombak. Dah nak ubah. Keliling kita ni ada baik, ada susah senang ni tak boleh nak ubah. Kau boleh ubah kat mana? Boleh ubah kapal je. Ubah kapal tu ubah diri kita. Maknanya kalau dia lagi ke laut, dia jadi mabuk tu buat kapal naik turun gitu. Jadi kalau kita ubah, kita buat besar kapal, dia kurang naik turun ni. Dia kurang naik turun. Dia kuranglah kita mabuk lautnya. Itu contohnya. Macam saya kata buat saya pergi snorkeling tu kan. Naik bot panjang gitu kan. Duk seorang gitu kan. Klek ni sama. Memang pening pala. Memang nak betul katanya. Tapi kita belajar zikir ya. Kita zikir ya. Kalau zikir alhamdulillah tenang. Hati tenang. Kita berzikir dia tenang, tak jadi mabuk kan. Ada budak taekwondo tu, bobo sasa kan. Dia duduk lama kat dalam air, naik kejap je wek. Kejap naik wek je. Wek saja kata. Siang ke dia kata. Kita alhamdulillah kata. Kita belajar zikir ni, kita zikir kata. Haya ke kanan pun memang pening kepala, tapi kita berzikir insya-Allah jadi tenang juga kita. Oh benar betul jadinya. Boleh amal lalu kata. Itu sebenarnya bukan masalah laut, masalah kapal. Besarkanlah kapal. Dunia kita akan jadi. Susah senang akan mari. Sakit, sehat semua akan mari. Tak nak ubah dah tu. Jadi macam mana? Besarkan jiwa kita dalam menghadapinya. Kita pandang benda tu sakit, maka jadilah sakit. Tukar berfikiran positif. Contoh orang kerja ni, orang beceng dah ni. Jadi kalau orang kerja, bila datang satu tugasan, kalau dia pandang beban, memang jadi masalah, dia berat kan. Dia pandang satu, Allah tanggungjawab mari pulak, beban lang pulak. Memang jadi berat lah, jadi susah. Tapi kalau dia pandang itu sebagai satu cabaran, beza kan, cabaran. Skop cara memikir tu, tukar cara memikir, dia akan berjaya. Tadilah, pandanglah yang tak molek tu jalal Allah, yang molek itu jamal Allah. Wajib kedua-duanya datang kerana Ar-Rahman Allah, kasih sayang Allah. Maka kita akan jadi tenang. Sesungguhnya hanya dengan mengasihi Allah, jua hatimu pasti bahagia. Tadi ayat tadi kan, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengasihi Allah, hati jadi tenang, seronok. Dah macam mana nak ingat tu? Waktu diajar oleh kita, oleh moyang kita, Tok Ulama ni, dengan zikir qalbi, Allah, 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 Allah dalam hati. Zikir semua dalam hati ni, supaya jadi benda-benda pun dia tenang. Sebab dia tak lupa dengan Tuhan. Dia ingat lama dia duduk dengan Tuhan. Kenapa tenang bila zikir dalam hati? Sebab
Sebab ternyata pada hati kita, yang ni jantung kita, hati benda batin ya, jantung benda zahirnya. Pada jantung ni ada kalimah Allah, degupan jantung tu bunyi nama Allah, di sekitar jantung tu ada 4 saluran darah yang mengukir nama Allah. Jadi bila jantung balik berzikir, dia akan balik pada sifat dia yang asal. Maka bila dia kembali pada sifat dia asal, dia panggil berlaku resonan. Orang putih, orang cakap fizik sikit, cakap sains, panggil ada resonan. Bila berlaku resonan, mana dia kembali pada sifat asalnya, situlah dia gembira. Betul dia seronok menari-nari jadinya. Kita pun kalau kena apa, kalau kita naik kaki zaman muda-muda dulu, kita naik kaki muzik apa, dulu apa lagu ni ada zaman dulu, Pok Ye Ye ke benda ke. Kalau memang minat sungguh lah dulunya, orang pasang muzik Pok Ye Ye kata getak kaki tau. Tu apa getak kaki ni? Sejak segar pendengar muzik Pok Ye Ye sebab minat sangat dulu kan. Memang nak getak lah kaki tau. Orang nak getak kaki tiba-tiba je. Tu mana dia. Kena frekuensi dia. Jadi hati kita, jantung kita ni, bila kena frekuensi berzikir tu Allah 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 tu, dia balik pada sifat asal dia, maka dia akan jadi seronok. Dia menari-nari je dalam hati kita. Dia macam joget yang katanya, gembira dia. Marilah kena pun dia gembira sebab dia sentiasa ingat pada Allah. Itulah jalan dia. Tapi hidupkanlah hati dengan zikrullah. 121. Justru itu angkat jiwa ke langit agar tiada terus terperangkap menjadi manusia bumi yang hanya berbincang tentang kesenangan perut, badan, syahwat, keluarga, harta, perniagaan, kenderaan, saudara mara, rumah-rumah dan lainnya yang bersifat bumi. Ia adalah satu kerugian dan keletihan yang sia-sia. Betul kena angkat jiwa dengan cakap hak tinggi-tinggi lah pula. Cakap rendah-rendah ni, mata kita sakit otak kita. Cakap hal dunia memang ada habis. Cakap akhirat attack pula. Ataupun kita bincang benda yang lebih tinggi lagi. Antara jalan kaedah pengurusan, kita nak buang kita stres dengan urusan hak ada keliling kita ni, kita kena fikir urusan hak lebih besar daripada urusan hak ada. Jadi urusan hak ada jadi kecil je. Contoh urusan negara kita kan, ini kita fikir urusan dunia pula. Tak serabut dah lah dengan urusan dunia ni. Apa urusan kampung kita ni. Urusan apa, masalah gitu gini kampung kita hak ada. Jadi kecil bila kita mikir urusan dunia, bagaimana musuh, gerak kerja musuh se-dunia. Jadi hak masalah kita ni sama-sama Melayu kita ni hak ada ginilah, tak sama berbeza gini-gini. Jadi kecil sebab kita fikir apa? Bagaimana gerak kerja musuh nak menghancurkan Islam seluruh dunia. Contohnya, bagaimana dia bersatu, bergabung, merancang strategi-strategi mereka untuk menghancurkan Islam di bumi Malaysia khususnya. Jadi kita pun pandang kecil masalah kita ni. Jadi kita tak mikir mana dah, tak serabut otak lah dia ni, tak serabut dengar masalah ni orang kata gini. Macam kemarin kan masuk dalam TV masalah apa? Zakat untuk golongan LGBT. Mesti panggil pula. Salah faham pula. Hura pula satu Facebook, satu dunia Facebook. Padahal dia cerita benda tu pergi pada organisasi untuk menyelesaikan masalah mereka. Dengar kau molek berapa ni dok bahasa nak nyetok dia fikir sepik dah. Cara mikir kapung tu. Dia fikir pakai antara bahasa. Jadi terbuka luah lah. Saya duduk di Amerika dulu belajar, memang pelik tengok orang Amerika ni sebab memang berita dia setiap hari berita kampung dia, istilah berita kampung, tetap berita dunia juga. Sebab tu cara orang mikir dunia, dia orang tak mikir kampung dia sangat. Kita ni sebab kalau berita dunia bila? Dunia jam 10. Ada berita dunia. Ataupun learning kan TV3 bulletin pertama ada kan 10.30 jam akhir baru ada. Dulu tak ada gitu. Jadi kita skop, kita make speak, jadi kita jadi sikit-sikit pun dah gelabah dah. Padahal benda kecil je. Tapi sebab kita memikirkan kita speak, jadi huru-hara. Bagi tadi lah orang tengok ada seorang perempuan tu, dia isteri ketiga daripada 4 orang isteri. Dia tahu dia tu bagusnya jadi isteri apa? Berkongsi isteri ni gini. Kamu pakai tang dia pula. Macam-macam. Kata dunia ni. Tengok saja sukalah kitanya. Sebab orang berfikirkan speak, jadi benda yang kecil jadi besar. Jadi kita kena belajar mikir besar. Mikir syurga neraka tu. Macam mana ni kita ni? Macam mana ni nak masuk syurga ni boleh dok lagu ni. Jadi kecil lah pandang benda lain ni. Hal remeh-remeh je Allah. Allah tak patah baluh benda ni. Kita jadi malah nak baluh. Sebab kita mikir besar lagi. Nak masuk syurga macam mana ni lagu ni kita ni? Boleh ke dok ni? Fikirkan kita jadi besar. Macam mana azab neraka tu gini ni dahsyatnya. Macam mana masuk syurga? Jadi hak ni kudih dia kata kudih. Tu ibaratnya. Ini tukar fikiran cara kita tukar fikiran. 122. Jadikan jiwa memerindui makrifah dengannya
Lantaran ilmu makrifah yang benar akan membawa diri dapat melihat dunia dan kehidupan dengan imej yang benar. Dirinya tiada terperangkap dalam imej dan tenang serta bahagia lantaran berada dalam kata Allah dan Rasulullah. Dan kata Allah SWT dan Rasulullah SAW. Mana kena latih diri kita merindui memandang Allah, hak Allah Ta'ala, memandang hak Rasul. Tukar. Apa sebenarnya cerita dunia ini? Apa sebenarnya cerita di sebalik dunia ini? Nak tengok apa? Ini pandang segala ini adalah cerita tentang Tuhan. Baru kita jadi bahagia. Jadi kita mengenal Tuhan di sini. Melihat kelemahan insan, itulah kita sedar lemahnya kita. Betapa kita ni sangat perlu kepada Allah Ta'ala. Melihat kesempurnaan pada insan, itulah kita melihat kesempurnaan pada Allah yang jauh lebih hebat lagi. Oh, dia seronok. Tengok orang marah kita tengok apa? Bukan tengok orang marah kita, tengok Tuhan nasihati kita. Suka, terima kasih Tuhan tolong nasihat kita. Biarlah datang pada mulut orang kata kita tak apa. Kalau kita buat salah betul lah. Tapi kita tak buat salah, orang kata kita tengok Allah Tuhan menguji kita. Nak tengok kita tak ada lagi dak hati kita dari Tuhan. Tu je sebenarnya. Yang besar. Siapakah sebalik? Sebalik apa berlaku? Siapa yang mengatakan Allah? Maka kita akan jadi orang yang tenang, bahagia. Mesti. Kalau Allah yang mengaturnya, wajib di atas sifat Asma' Ar-Rahman. Wajib di atas sifat tu. Dan kalau wajib atas sifat tu, mesti wajib kebaikan segala. Jadi kalau kebaikan segalanya, kenapa perlu kita bersedih? Dan kalau orang musuh orang gini-gini, ya, ambillah tindakan yang sewajarnya, tapi jangan sampai bersedih. Macam tutup apa yang berlaku di tsunami di Aceh 2012 14 itu. 14 tau. Memang nampak sedih tengok pada zahirnya. Tapi kita halusi lagi di situlah asbab tsunami itulah gabungan Aceh Merdeka dok perang dah. Asal perang sama diri kan. Orang Aceh dengan orang Indonesia, Islam sama Islam kat nemboknya. Nah, bila datang tsunami tu berhenti dah perang tu, habis dengan sendirinya. Satunya tak balas dah lah. Baru duk sibuk kita bina balik negara, bina balik masyarakat. Kalau kita balas sama sendiri buat benda yang contohnya. Ramai masa yang mati betul, tapi yang ramai mati tu boleh dikatakan mereka yang ada masalah keimanan. Jadi yang kurang keimanan ni dimatikan Tuhan cara tu, maka mati mereka mati syahid. Syurga menunggu mereka. Sebab yang hidup tu memang hebat-hebat. Macam ada orang selamat tengah laut kan. Atas sapah tu kan. Atas sapah mak anyuk dengan tu dia sembahyang mulai ada atas laut. Mana orang tinggi takwa. Tu Tuhan selamatkan. Contohnya orang yang pergi ziarah makam Syekh Abdul Rahman Singkir, tepi patah, selamat. Orang kasih pada wali Allah, selamat. Duduk situ, dia tengok air kat atas lah. Zoom, air kat atas kepala dia. Ya Allah, besarnya tsunami. Hidup di makam tu, selamat dia. Tak jajah sikit pun makam tu. Itu Tuhan tu dalil dia. Orang kasih pada wali, kekasih Allah, maka dikasihi Allah. Maka diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Itu tu situ. Di mana sana ada rahsia semua yang berlaku ini. Cerita yang sebenarnya di sebalik segala itu. Dia nak dipandangnya. Okay. 123. Jadikan diri beradab dengan sebaik-baik adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Rasul, dengan ulama, dengan guru, dengan keluarga, dengan saudara mara, dengan masyarakat dan pada yang bukan beragama Islam dan lain-lain di atas kalimah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antaranya kena jaga adab kita. Sebab agama ini adalah adab. Yang innama bu'istu litammima makarimah akhlak, kata Nabi. Tidaklah aku diutuskan ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak, iaitu adab. Bukan sekadar untuk kita berilmu dan beramal, tapi untuk melahirkan akhlak, untuk melaksanakan tanggungjawab khalifah. Khalifah ni dia berakhlak dengan seluruh alam ini. Dia ada akhlak, ada adabnya dengan Allah Ta'ala, bagaimana adabnya, dengan Rasul bagaimana, dengan ulama macam mana ada adabnya, timbang taranya. Bukan adab tu sehala adab contohnya kita dengan mak ayah kita, adab kita pada mak ayah kita, juga ada adab mak ayah kepada anak-anak kita. Jadi mak ayah ni kan, jangan harap anak beradab pada kita saja, kita pun kena beradab dengan anak-anak.
Kita jadi guru pun sama. Ada adab guru, murid pada guru. Di sana pun ada adab guru kepada muridnya. Kena faham Suami isteri pun ada adab suami, ada adab isteri pada suami. Di sana ada juga adab suami kepada isterinya. Timbang tara tu ada. Sebab itulah yang ajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa adanya khuluqul Quran kata Sayyidina Aisyah. Quran, kandungan Quran itulah adab kita. Adab kita sesama muslim yang lain macam mana? Quran ajar macam mana? Jangan mengumpat saudaramu. Jangan memfitnah. Nabi ajarkan ni, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Lagi kamu tak kasih pada saudaramu sebagaimana kamu kasih pada dirimu sendiri, maka tidak sempurnalah imanmu. Itu Nabi ajar. Dah kalau kasih saudara kita ni, kita tanya, kita suka benda. Kita suka tak orang kata kita? Suka tak orang kata kita? Kita tak suka kata kita tak? Maka mu jangan kata kat orang. Itu yang mudahnya. Mu jangan kata kat orang. Kalau mu tak suka orang kata kamu, maka jangan kata kat orang. Itu yang mudahnya. Mu suka tak orang fitnah mu? Tak suka, maka jangan fitnah orang. Mu suka tak orang ngumpat kamu? Tak suka, maka jangan ngumpat kat orang. Formula Nabi aja. Senang aja. Sebagainya itu sebagai contohnya. Mana-mana lah saja. Situlah kita duduk tadu lah. Itu baru betul ada adab dia. Apatah lagi adab kita dengan Allah, adab kita dengan Rasul. Inilah jadi utama lagi. Dalam sembahyang, masa itu kita beradab dengan Allah. Macam mana adab dia? Merendahlah diri kita di hadapan Allah. Jangan ada hak kita. Kalau kita nampak ada hak kita, dia tak beradab dengan Tuhan tu. Berebut dengan Tuhan akan kuasa. Mana boleh? Yang berkuasa hanya Allah. Kita tak ada kuasa. Merendahlah kita depan Tuhan. Ni depan Tuhan pun cakap juga Allah, hebat aku. Macam mana tak beradab? Mari jumpa Tuhan tapi tak beradab. Di situlah masalah kita sembahyang. Tak bawa adab tu. Jumpa dengan Nabi, di makam Nabi tak ada adab juga. Itu masalah. Lepas tu kadang-kadang kita sedih ya, kita pergi ziarah makam Nabi, ziarah Madinah, orang Arab kan tak tahulah cara mereka dididik kasar tu kan. Sedih kadang kita tengok main melakuh atau orang gitu gini ya, tak comel. Biarlah mereka dengan cara mereka. Kita orang Melayu ni hak belajar adab ni, beradablah di makam Nabi. Tak payah rebu-rebu. Di Hajarul Aswad pun jatuhnya nak cium. Tak payah. Kalau dapatlah, tak dapat sudah. Tak payah tolak orang. Ada di sini ada apa? Ada package kan. Ada package boleh cium Hajarul Aswad. Kena bayar kan 1 riyal. Orang Indonesia biasa buat kan. Cium kan enak agak. Tapi memang bagus dia tolong kita, tapi cara dia tolong tu kasar. Tu masalah dia. Jangan tolak orang kiri kanan gini. Siang kat orang lain kena tolak. Kena orang tua, kena budak apa orang perempuan kan hanya. Dapat lah. Saya yang ada satu hari tu, kali tu pergi memang depan mata dah ada suap. Sikit lagi. Terbuka pintu banyak kiranya. Kita dekat Multazam. Jadi orang tak ramai, orang berebut Hajar Aswad dekat Multazam tu jadi kosong jadi gitu. Terbukalah ruang tu. Tapi ada seorang di depan tu. Kalau nak cium Hajar Aswad boleh kata. Tapi kena gelanggar juga orang kalau tepi gini. Naik seh dah kata. Kita naik seh dah rasa boleh buat. Kita punya semangat tu kata rasa jadi gagah tu. Semangat rasa gagah. Tapi ada orang akan sakit. Mesti kena sakit nak tolak orang kan, mesti orang akan sakit. Dia kata tak ambuh. Aku tak mau buat ya Allah. Kalau menyakitkan hati orang aku tak mau buat. Kalau benar rezeki aku buka je pintu. Orang pun benar dah juga. Jadi tutuplah lubang. Bukan rezeki kita. Malah tak mau buat jaga kasar, tak ambuh. Siang kau orang. Kan iyalah, tu kata masalah kita tak ada adab kan. Kalau kita semua beradab di apa Hajar Aswad tu pakat beratur ramai-ramai, kan tak boleh tau. Itu tak boleh tau. Kalau pakat beratur ramai-ramai. Dapat tak cium Hajar Aswad semua? Dapat tau. Sebab apa dah dapat? Tak ada lah. Sebab penting diri, tamak haloba. Sesungguh masing-masing kasih pada saudaranya. Dah kita pakat beratur, tak sadar. Kita mari dia ada belakang lah kan. Mari dia ada belakang lah. Dapat lagi semua lagi. Kau dapat dah sekali. Jangan ulang lagi. Cukuplah hari ni. Naik kali pula. Pergi peluang kau orang lain. Syukurlah di raudah kan. Mending kau duduk dapat boleh tamak kamu lagi. Tak boleh. Ini tak ada adab ni kenapa tu? Dah kita duduk kan, kita tepat susah sebab berkat dah. Kita nak bayar 2 rakaat, kita kena bayar lebih pas 10 rakaat jatuhnya. Tak salah. Tapi dah kalau kita tinggal kan rugi tak kita? Kita beri orang lain, rugi tak soalan saja.
Rugi tak rugi? Tak rugi. Ni kamu fikir rugi lah kita dah duduk kan rugi orang. Dia pakai rugi dia. Sebenarnya kalau kita serah kat orang, Tuhan tahu niat kita tu. Kita serahkan hak kita pada orang lain untuk orang lain dapat pahala juga. Maka dengan sendiri orang lain buat pahala lepas pada kita tu, dapat tak dapat kita kok. Kita dah ada situ dah. Ini adab orang beriman. Adab kasih pada saudaranya. Ni pak kapten lagi tak kisah kan dengan aku. Jadi masalah. Apa cari kelam-kelam Kaabah. Saya itu memang tengok bapak pok arak tu. Noneng di kelam Kaabah tu macam ke tu macam ada lautan tu. Tubuh bapak jen tu. Boleh cengar sebab suka oh tapi oh ya Allah. Mana adabnya. Boleh kena cengar sebab ramai-ramai. Cara dia kata bakal pergi ramai-ramai. Orang Melayu je. 1000 orang. Berapa orang pernah sekali tawah? Kalau penuh kali tawah berapa orang saya tengok? 1000 orang. Cukup muat. Kita pergi buat kita je semasa masuk. Buat kita pergi beri. Semua kena beratur dia. Jadi ya. Tak boleh belaka. Habis orang lain nak masuk, ramai orang kita je masuk. Itu cara-cara syekh-syekh ulama-ulama besar. Dia buat anak murid dia semua kan. Betul jadi mudah dia cengar sebab tak ada orang lain situ. Anak murid dia belaka. Jadi boleh buat susunan atur. Okey buat susunan atur. Boleh ada pun beratur. Contohnya nak gilir masuk di Hijri Ismail. Allah boleh sangat kalau tak penting diri. Susun boleh kan? Masuk cukup. Tak payah berasak-asak. Duduk qada-qada masing-masing 2 rakaat. Doalah hak paling mustajab. Jangan doa panjang-panjang. Doa hak paling mustajab apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cukup. Baik. Itu yang paling mustahak sekali. Habis dah lah. Ni dok main dok lama-lama. Penting diri. Ni tidak ada adab tu jadi banyak masalah berlaku. Kita nak balik pada adab balik tu, maka jadi harmoni lah dunia ini. Kalau semua beradab tadi. Kalau benar kasih pada Nabi itulah sifatnya. Kita bimbang kadang kalau kita buat benda tengok kalau Nabi ada kan Nabi tengok kan ni. Itulah. Nabi ni sangat beradab. Sangat lembah lembut. Kalau kau betul kasih Nabi jangan rasa malu diri ya. Tak berani tak lewat gini, tak boleh. Nabi tak buat gini. Nabi kalau tak gini biar. Kalau rebut sangat gigi. Tak payahlah. Okey. Faham boleh. Mana? Sambung 124 sikit ya. Ahli penyembah dunia menjadikan amal langit menjadi amal bumi. Hingga lahirlah gelaran ulama-ulama su', yakni ulama dunia. Maknanya orang yang cari dunia ni benda hak langit pun dia buat jadi benda bumi juga. Kalau masalah ulama pun jadi ulama dunia dia panggil. Padahal ulama ni urusan akhirat. Tapi sebab kepentingan duniawi jadilah ulama su' istilahnya. Para hafiz Al-Quran, penjaga rumah anak yatim, penjaga Baitul Mal atau lainnya. Mana dia semua tadi cari urusan dunia. Ngapal Quran sebab apa? Minta maaf bukan nak kata. Ramainya ngapal Quran ni sebab nak dapat imbuhan 1000 sehari, 1000 sebulan di Terengganu. Sebab tu. Bukan kerana nak menjaga bukan kerana nak membawa Al-Quran itu dalam kehidupan, tapi lebih kerana dapat bonus. Maka itu salah. Memberi bonus sebagai galakan tak salah, niat dia kena jaga. Di situlah kelecohnya. Ramai kan ni pusat-pusat tahfiz suruh anak murid jadi tahfiz sebab apa? Sebab nanti bulan Ramadan boleh jadi tok imam mayat tarawih dapat 3000 sebulan. Pusat tahfiz dapat 1000, anak murid dapat 2000 sebenarnya. Hak tu hak di highlightkan, hak tu yang diketengahkan. Jadi anak murid semua ngapa kau kem dia? Pitih lah belakangnya. Walauzubillah. Patutnya ngapalah, ada rezeki gilah, jangan tonjolkan benda tu. Dia jadi macam package pula. Cari, bakak cari lah kat mana siapa dia nak tahfiz jadi tok imam. Jadi macam negalah pula. Asal tak salah Habis tu imam tahfiz kita bagi hadiah sumbangan, tapi bila tu jadi macam dirancang, dia jadi macam satu bentuk perniagaan. Itu jadi tak comel. Budak-budak pula jadi sama mikirlah Ramadan bagi dah ni, hanya ni. Taklah. Jadi ada masalah. Lari niat belaka. Rosak jadi penuh jahanam. Okey, itu contoh. Buat rumah anak yatim patutnya kan anak yatim, tapi lah ni rumah anak yatim nak jadi kaya, buat rumah anak yatimnya. Tupang kaya. Dah orang urus sumbangan banyak kan? Itu guna beli pula menyeleweng tadi.
beli kenderaan peribadi, kena duit anak yatim contohnya. Padahal Allahu Akbar. Padahal benda yang mulia rasanya menjaga anak yatim ni, tapi telah diselewengkan. Kalau guna memang kerana kepentingan, tak tahu buat kerja tak salah, Islam tak larang. Tapi bila ambil manfaat daripadanya dengan niat gitu, itu yang jadi masalah. Juga orang jaga baitul mal dapat bahagian daripadanya kan, jadi amal zakat dan sebagainya. Kalau itu niat dia, itu jadi masalah. Okey. Tapi bagi orang-orang langit, segala hal bersifat dunia dibawanya menjadi amal langit, apalagi amal-amal langit ni bahasa. Apalagi amal-amal langit. Maknanya orang yang ahli, orang yang mikir akhirat, semua hal duniawi dia jadikan hal akhirat. Macam mana tu? Kerja kita, hal dunia ke hal akhirat? Kerja mencari makan gaji kita. Zahirnya nampak urusan dunia, tapi bagi ahli langit dia akan guna kerja dia tu untuk akhiratnya. Macam mana? Sekurang-kurangnya rezeki yang dia perolehi daripada kerja dia tu, dia infak fi sabilillah. Dia niatkan kerja itulah jihadnya fi sabilillah. Jadi kerja tu sebab apa? Sebab nak dapat duit. Dapat duit nak orang dia nak untuk infak fi sabilillah. Maka kerja aku ini adalah jihad fi sabilillah. Maka keringat aku yang menitik di atas kerja aku ni, itulah keringat yang menitik di jalan fi sabilillah. Bahagia je makan kerja urusan dunia. Kerja jabat je tanya, kerja wisma darima je tanya. Tapi bila dia niatkan untuk agama Allah, jadi dapat pahala lah pula. Tu kata orang ahli langit dia mikir gitu, tidak mikir betul. Sebab kalau nak fikir hak ibadah dia saja tak padang, mayang 17 rakaat ini lagi. Habis lama sejam tak. 17 rakaat tu habis lama sejam. Siapa tak sejam 17 rakaat? Capu-capu semua siapa tak? Siapa tengok sejam. Capu orang sunat-sunat lah. Capu orang sunat gila sejam kata. Dah sejam daripada 24 jam. Allah sikit dengan ibadah kita. Sikitnya, tapi kalau niat sekali hak lain tu juga ibadah, buat kerana Allah Taala, ish, dapat pahala sombong. Duk masuk dapur pun orang puang dak. Dia niat apa? Ini jihad fisabilillah, bagi makan rezeki yang halalan thayyiban pada anak suami. Supaya mereka dengan dia dapat ibadah, maka itu jadi ibadah. Faham? Orang ahli langit yang mikir gitu. Orang ahli dunia dia mikir hak langit jadi dunia pula. Alhamdulillah. Inilah kepincangan yang berlaku dalam umat ini yang perlu kita perbetulkan balik dengan ma'rifatullah. 125, moga ahwal kita menjadi orang-orang rabbani atau langit. Namun dalam masa yang sama kita tidak menjadi ahli abid di masjid-masjid, di bukit atau lainnya, tapi menjadi manusia yang menguasai dunia dalam pelbagai bidang. Maknanya kita ni dalam jalan ni sepatutnya kena jadi orang rabbani, berjiwa macam mana orang langit. Tapi bukan bermakna sini ni maknanya kena duduk zikir sama, duduk ujung apa, duduk di masjid sama, iktikaf sama, dak buat kerja lain. Tapi yang diseru oleh ayanda kita dalam buku ni, maknanya kena jadi dari segi ibadah tu ruhban fil lail. Ni sahabat Nabi kan. Ibadah waktu malam tu macam rahib. Ghafarsan fil nahar, tapi siang lagi macam singa yang kalah. Maknanya urusan dunia pun sungguh berjuang untuk agama Allah tu. Ahli ibadah yang hebat boleh masa-masa kesunyian, tapi perjuangan untuk agama Allah tu waktu siangnya cukup hebat sekali. Tak tinggal dunia, bukan duk zikir di masjid semua. Hanya tumpu pada zikir je, bukan. Itu sifat para sahabat. Ruhban fil lail wa farsan fil nahar. Rahib di waktu malam, bagai singa di waktu siang. Berperang untuk agama Allah, berjuang untuk agama Allah. Sungguh mana dia? Sungguh dua-duanya. Ibadah sungguh, perjuangan pun bersungguh. Itu bagus betul. Itulah baru ahli langit, orang-orang langit. Berjuang apa? Untuk mencerahkan lagi cahaya hati kita, dunia kita. Kita sekarang ambil segala ibadah yang mungkin supaya menjadi asbab Tuhan beri nur pada dada kita, hingga kita kembali ma'rifatullah. Melihat segala-galanya adalah hak Allah Ta'ala, segala-galanya adalah aturannya juga. Barulah kita jadi orang yang paling bahagia, paling seronok atas dunia ni, paling gembira. Bila nak habis umur kita, kita lah orang yang paling gembira. Sebab itulah orang macam ni, kalau mati, lepas mati nak hidup balik, minta hidup balik, nak berjuang lagi, nak syahid lagi. Itulah para syuhada dalam Quran sebut kan, mereka ni kalau dia nak hidup balik. Untuk apa? Untuk mati syahid lagi. Nikmatnya mati syahid itu, nikmatnya berjuang untuk agama Allah ni. Tu mati pun nak hidup balik lagi.
3 kali masing-masing sekarang ni. Okey. 126, kita bergerak runtuhkan sistem kapitalis atau sistem dajjal secara evolusi dengan menjadikan diri kita manusia rabbani sebagaimana tu ejaan silap tu sebagaimana generasi awal Islam dahulu. Melangkah dan terus melangkah hingga subuh halakah-halakah manusia rabbani yang menguasai dunia. Jadi kerja kita ni sebenarnya bukan sekadar nak bina manusia, tapi dia mesti sampai matamaknya menjatuhkan sistem kufur yang menguasai dunia ini. Sistem kapitalis contohnya, sistem dajjal umumnya. Mana-mana sistem yang ada. Sebab tu rosak umat dunia ni sebab ada sistem yang dikuasai dajjal yang menguasai dunia ni. Sistem ekonomi contohnya. Sistem ekonomi yang mana menggunakan wang kertas. Selagi mana guna duit kertas lagi itu riba. Faham molek ni. Selagi mana guna duit kertas lagi itu riba. Sebab tak sama tara nilai dia. Asalnya duit kertas ni sebagai macam kertas cagar pada emas. Tapi sejak tahun 1907 lepas Perang Dunia Kedua, dengan tertubuhnya PBB, maka dia buat rancangan nak menyatukan semua duit-duit yang ada di dunia. Maka semuanya ditambak dengan dolar Amerika. Dulu tak ada kaitan dengan dolar Amerika. Dulu Malaysia tidak ada kaitan dengan dolar Amerika, tak ada. Tapi selepas Perang Dunia Kedua, dengan adanya PBB, dengan adanya Bank Dunia, maka ditambak. Maka berlakulah kata exchange rate sekarang. Forex sekarang, ada forex. Ada cerita dia. Nak tahu ni. Kemudian selepas matinya John F Kennedy, naiknya Lyndon B Johnson, masa tu berlakulah Federal Reserve diambil alih oleh orang Yahudi. Maka memang ada masalah krisis kewangan semasa tu. Maka Amerika pun mengisytiharkan bahawa dolar Amerika tidak ditambak lagi dengan emas. Maka bila dolar tak tambak dengan emas, duit lain tambak dengan dolar kan. Jadi automatik duit lain pun tak tambak dengan emas. Maksud sudah bermula sistem riba secara global. Dan secara praktikalnya, sebut ni praktikal yang ada. Dulu kalau kita ada RM1,000,000 emas, kita akan catat duit RM1,000,000. Tu hak sah. Maka barulah ringgit itu dia tally dengan kertas, nilai kertas tu tally dengan nilai emas yang ada. Mana kalau sebut RM1 tu, RM1 lah emasnya. Tapi lepas pada tahun 72 tu, 72 tak salah saya. 70-an lah, kalau tak ingat. Masa lepas John F Kennedy tu, awal-awal 70-an gitu kan. Okay. Maka sekarang ni saya perhatikan apa? Kalau emas ada RM1,000,000, tahu tak banyak ada duit boleh cetak? Agak-agaknya lah 100 juta. Mana kita RM1 kita sekarang ni sebenarnya poseng je. Di situ jadi riba sebab tak sama nilai. Jadi selagi mana sistem wang kertas diguna pakai, lagi tu kita tak ada riba. Sebab itulah Muammar Gaddafi, Saddam Hussein dibunuh. Sebab mereka nak buat sistem kewangan guna emas. Dinar kembali, dinar pakai duit emas. Memang mereka banyak emas. Lepas tu baru ni masuk dalam Facebook, orang beli kereta kebal hak zaman perang di dengan Iraq gitu kan. Hak Amerika perang tak tahu siapa dia perang. Dia beli daripada orang Australia. Dia beli kereta kebal tu. Bila dia nak naiki kereta kebal, dia selokok-selokok jumpa emas 5 keping. Sekeping tu ada pesoning panjang ni. Nilai yang dia saya tak salah saya 2.5 juta dolar Australia. 5 keping. Dalam kereta kebal Sipang, mana dia orang curi emas orang Islam di Baghdad tu, dia orang pergi tu bukan nak minyak tu nombor 2 sebenarnya, nak faham emas tu besar kali. Lepas tu dia orang bunuh Saddam Hussein. Lepas tu dia orang bunuh Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi nak bina sistem emas di Afrika. Afrika ni kalau ikut sistem kewangan hak ada memang miskin. Tapi kalau balik pada emas yang ada, jadi kaya-kaya. Sebab mereka banyak stok emas dalam bumi. Jadi tidak mahu Afrika naik jadi kaya, Muammar Gaddafi jadi mangsa. Rakyat nak tahu kala ni ikut kediri. Itu kena hati-hati. Itu orang kata permainan dunia. Itu kata kita mikir ni kena mikir peringkat antara bangsa.
Dunia kecil kalau Malaysia je ni kecil kadangnya. Kita hanya salah satu daripada mangsa je. Tu contoh kita kena tahu benda-benda gini. Apa? Itu mana kita kena jatuhkan sistem yang ada ni. Sebab itulah dulu kan masa Tom M sebelum dia tak jawatan dulu pernah beria-ia nak buat dinar kan. Ingat tak? Kemudian tak jadi kan. Ada tu. Mungkin ada ugutan lah tu. Yang kita buat di Kelantan gitu, tapi tak besar sebab tak boleh pergi jauh kan. Hanya sekadar perniagaan di Kelantan aja. Itu pun tak meluas kan. Dia tidak ada ancaman pada dia, tak ada ancaman pada dia, biar aja. Tapi kalau nak jadi meluas jadi sistem yang nak berniaga dengan duit emas ni, nak jual minyak kan macam apa Arab apa Iraq itu banyak minyak. Guna bawah lalu lah mereka. Sama ni jual minyak dengan dolar. Muhammad Gaddafi pun nak gitu juga. Itu jadi ancaman pada mereka, tu mereka dibunuh. Kena tahu kan sejarah ni, kena tahu cerita dia. Bagaimana sistem kapitalis menguasai dunia ni, musuh sistem kewangan. Itu kena, maka di situ kita berusaha ni biar orang Malaysia sedar balik keluar daripada benda ni. Nak sedar macam mana? Jangan tamak misalnya. Kena kembali pada sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat seorang mukmin yang benar. Ada perjuangannya. Maka kita tidak mahu buat revolusi, tidak mahu cakap kasar-kasar. Jadi orang perasan kita cara evolusi, mana berubahnya manusia kembali kepada Allah. Dengan sendirinya akan berubah sistem dunia ni. Tu maksud dia. Muka dia agak utuh itu pergi perang tak ada. Sedang dia berubah secara evolusi ni Rasulullah ajar kan, Rasulullah buat gitu kan. Berubah secara evolusi. Orang Mekah tu berubah secara evolusi. Masing-masing beriman berubah. Kemudian baru hijrah. Bila sudah ada kekuatan, bila ada penentangan, barulah berlaku revolusi. Tak kata revolusi pun, sudah ada kekuatan. Tak ada kekuatan lagi kita gini ni, macam berpecah belah umat Islam sama satu dunia. Bukan satu dunia, kita di Malaysia cukup lah. Masih pecah belah lagi kita ni. Macam mana satu dunia? Apatah lagi Malaysia dengan Indonesia. Padahal satu ras yang bangsa. Tapi dulu kan zaman merdeka tu satu ke apa? Soekarno. Kanyang Malaysia ke apa? Kanyang Malaysia. Masih ada permusuhan kita dengan orang Indonesia pada satu agama. Jadi macam mana nak bangun pula? Macam mana nak bangun kekuatan? Nak balik sini mesti balik pada ketauhidan. Baru timbul kasih sayang balik. Itu kena kita bawa semua satu dunia ni biar ada ketauhidan yang benar pada Allah Ta'ala, cinta yang benar pada semua manusia, maka baru kita boleh bersatu. Jadi buat satu bendera. Masa tu baru kita boleh bangun melawan musuh-musuh Islam tadi. Kalau tak boleh pergi jauh. Sebab tu mereka meruntuhkan sistem Khalifah Osmaniyah supaya tidak ada tempat kita berpaut. Dulu memang ada masalah dah ni. Khalifah dulu memang banyak masalah dah. Tapi sekurang-kurangnya ada tempat berpaut orang bagi. Kita tempat satu mana? Satu atas Khalifah. Ya, ada bahaya Khalifah ni, tapi sebab kalau hal yang mencampuri hak orang Islam, kita boleh satu dunia bangun lah. Khalifah ke apa? Ni, orang buat kehendak pada orang Islam. Bangun semuanya. Orang bangun semua. Itu dunia. Jadi bila dijatuhkan kerajaan Osmaniyah, sudah 93 tahun dah jatuh kerajaan Osmaniyah. Lebih lagi. Tahun 1924 itu kan. 94 tahun dah lah. Mahdi lahir 1925. Tom M kita kurang setahun lah. Itu tempoh dia. Kena bangkit balik lah. Setengah orang kata tunggu 100 tahun baru bangkit balik. Dah lama dah lah mana dia. Maka kena buat persediaan lah kita. Kalau betul nak bangkit 100 tahun lagi, untuk tempoh 100 tahun akan bangkit balik, kita kena buat persediaan supaya kita termasuk orang-orang yang dalam kebangkitan Islam itu. Wallahualam. Moga benar kata, moga ada saham kita. Maka kita buat kerja ni sama-sama lah menyebarkan ilmu ni, menyeru manusia kembali bertauhid kepada Allah Ta'ala, bukan sekadar akal, bukan sekadar tahu, tapi dijiwai, dirasai, sehingga hilang gentarnya, takutnya kepada yang lain daripada Allah. Tu baru orang tak boleh ubuk kita. Ni lah orang Amerika ubuk dengan bom nuklear. Habis hari tu. Sebab nampak bom nuklear ada power kan. Kau tengok Tuhan yang berkuasa, ubuk lah bom nuklear pun. Takut apa ke bom nuklear? Yang berkuasa Allah, bukan bom nuklear. Contohnya. Hari ni lah contoh kalau musuh nak mari, berapa ramai orang lari lah ke. Musuh nak serang Malaysia, berapa ramai orang akan pergi pertahankan. Kalau berulang kata peristiwa 13 Mei dulu kan, boleh tak jadi kita mempertahankan balik Islam macam zaman 13 Mei hari tu?
Jika ada perang terbang, kita terbang semua tu. Jadi tak gitu sama ni. Rasa tak jadi. Kalah kita rasanya. Sebab ada orang cetong ramai. Ha. Dulu hebat-hebat kata hidang mereka. Waktu pedang boleh terbang. Atur je. Taat pada khalifah. Okey. Nama dia ni pedang terbang tu dipanggil apa? Khurafat dah. Nah. Nah. Saya jangan khurafat mana dia boleh terbang mesti pakai kancing. Dia kata macam-macam. Padahal mana ada salahnya. Itu jadi punca. Kalau berlaku balik lah, tak jauh lah. Saya takut berlaku balik. Sebab dengan hak ada ni tak mampu. Kalau tak ada tauhid yang benar tak mampu. Tapi tak tahulah, mungkin harus ada orang yang masih berpegang pada khazanah yang asal tu, maka boleh dipertahankan lagi. Itulah kita tahu balik. Jadi itu teras kita. Dasar kita balik pada tauhid, kasih sayang. Okay? Dan mahabbah Nabi. Kuncinya pada mahabbah Nabi, kasih pada Nabi. Kunci beramal pun sama. Selawat banyak-banyak Nabi, selawat. Selawat kita. Ajar anak cucu kita selawat. Ajar. Biar mereka main-main dulu pun. Ajar. Ajak berzanji, ajak berqasidah, ajak bermaulud. Buat. Kat rumah masing-masing. Jadikan kebiasaan. Jadikan. Baca rawi, baca berdasarkan timbul cinta pada Nabi. Baca sirah Nabi pun. Sebab dengan itulah kunci untuk kita buat amalan-amalan lain. Itu kunci untuk mendapat cahaya dari Tuhan. Maka bila ada cahaya itu, maka kita akan nampak jelas dalam kita bahawa segala ini adalah milik Allah. Jelas Tuhan muka nanti. Kala itulah kita orang yang paling bahagia sekali di dunia ini. Alangkah beruntungnya kita pada saat itu. Moga-moga Allah Ta'ala memudahkan diri kita semaya satu hari nanti kita dapat merasai juga zauq itu, memandang segala-galanya adalah milik Allah Ta'ala. Amin ya rabbil alamin. Wallahu a'lam bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebagai makluman saja, bagi yang ada kawan-kawan yang tak boleh hadir pada hari siang ni untuk belajar kitab kita ni, Allah Subhanahu hakikat, boleh pergi ke masjid untuk nasi setiap hari Selasa malam Rabu. Mungkin start bulan ni kena tiap-tiap minggu ada. Lelah saya kira. Tapi kalau tak boleh pergi situ, setiap hari Rabu malam kami di Surau seberang baru Tok Molo. Bawah flyover tu, dekat dengan flyover baru buat tu. Semua baru tu tau. Semua baru ada dua. Semua baru cabang 3 lain. Semua jaga dia ni yang galik dulu semua baru Tok Molo kan. Di Surau tu. Bukit Bayah, semua baru Bukit Bayah. Baru dua kali Mana insya-Allah di Surau tu memang insya-Allah. Setiap minggu lah kalau tidak ada keuzuran. Kalau masjid ni ada permintaan minta. Tapi saya tak kata ya, tak kata tidak lagi. Berat amanah, tak sanggup kita. Tapi tengoklah balik. Dan insya-Allah hari Sabtu ni ada Masjid Kota Nasi ada. Saya di sini untuk ngajian ni. Sekali lagi wallahu alam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Dia tunang doa ni. Dia selalu macam ada balas-balas tu sekali langsung mengajar. Oh, sakit. Budahlah. Ada buang sikit lah. Allah sakit. Alhamdulillah, mai tunang mai dah. Dia dah duduk. Ya, betul. Dia macam itu.